sangat mengelak, tak nak menjawab. Semua nak aja, senang aja. YDPA. Kau orang bodoh sangat ke? Bukan aku tengah manipulate, I'm talking facts. Ini memang fakta. Najib ada 3 lagi kes. Masyarakat sebenarnya tahu betapa jijik dan kotornya Perikatan Nasional ini. Kita perlu tahu Anwar Ibrahim ini dia adalah seorang yang futuristic. Bagi saya, tadi kan kalau keseluruhan awal pengampunan Najib, Anwar tak salah, pengampunan Diraja tak salah, Hassan Karim tak salah, penyokong Najib tak salah, semua orang tak salah. Bagi saya, situasi ini berlaku adalah disebabkan kesalahan Zahid. Oh, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, hari ni aku nak berkongsi dengan 2 orang sosok tubuh Cakap Hub. Mereka ni daripada tim Cakap Hub, aku nak berkongsi dengan hampa. Okey, dalam masa sebulan, bulan Januari, pelbagai perkara yang berlaku. Pelbagai, sehingga bulan Februari ni pun, awal bulan Februari dah berlaku isu pelbagai-bagai. Yang terbaru, isu Najib Razak. Lepas tu pula Taib Mahmud, isteri dia Ragat Taib Mahmud melarikan suami dia daripada hospital. Soal apa lagi? Soal Hamzah Zainuddin adalah leader kepala membawa ahli-ahli parlimen pergi menyokong side kerajaan hari ni. Tapi dia macam ni. Hamzah Zainuddin ni yang dia ada perbezaan ataupun persamaan dengan Hishamuddin. Yang Lokman Adam dia duk kata ni, yang duk bawa ahli-ahli parlimen UMNO ni yang bawa pergi sokong Parti Bersatu waktu 2018 tu adalah Hishamuddin. Itulah yang berlaku sekarang ni, yang duk bawa ahli-ahli parlimen Parti Bersatu pula pergi menyokong Anwar Ibrahim ni, yang ketua dia adalah Hamzah Zainuddin. Dan isu apa lagi? Isu Muhyiddin, isu Spenko, dan juga isu apa kesalahan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi ni dia buat hal, dia sanggup tangguhkan Kongres Bumi Putra punya ni. Lepas tu demi pengampunan Najib punya hari keputusan pengampunan Najib, kata 50% apa semua ni. Dan isu pencen penjawat awam dan hipokritnya Syed Saddiq ni, tak sedar diri. Orang muda yang dah pandai curi, bukan RM10, bukan RM100, bukan RM1000, juta dia curi. Dengan duit yang dia curi tu dia buat apa? Dia buat pengubahan wang haram pula. Dan beberapa orang ahli-ahli parlimen daripada DAP, bekas ahli parlimen DAP mengeluarkan kenyataan, dan dengan cara Hassan Karim. Hassan Karim ni lagi dia akan puji Hassan Karim, tapi dia ada kritik Hassan Karim. Pada aku, perkongsian mereka ni sangat bermanfaat untuk rakyat Malaysia. Sebab tu, walaupun panjang, aku nak berkongsi dengan hampa. Sebab setiap perkongsian mereka ni amat-amat berguna, amat-amat bernas pemikiran dia ataupun perkongsian dia bersama dengan kita. Sebab tu, aku bawakan mereka 2 orang bersama-sama dengan kita di dalam video aku ni untuk aku nak berkongsi dengan hampa. Supaya aku tak mau pemikiran rakyat terlalu jumut. Kita tak mau. Kita nak rakyat kita ni tu orang kata liberal kan, boleh berfikir luas, boleh macam kebebasan berfikir supaya dapat menilai. Sebab tu orang kata ilmu pengetahuan tu penting. Contoh macam daripada segi kerja, dengan ilmu itulah akan menentukan pendapatan kita. Tu ilmu pengetahuan tu sangat-sangat penting. Sebab tu orang kata kalau malas pun membaca. Kalau malas sekalipun mendengar supaya kita dapat berfikir, kita dapat ilmu pengetahuan, kita dapat idea ataupun kita dapat orang punya cadangan ataupun orang punya hujahan, orang punya apa-apa, kita dapat menilai. Dan kalau boleh, aku cakap, aku tak mau kita rakyat Malaysia ni diperkudakan dengan segelintir manusia yang kononnya dialah yang terpaling anak muda, dialah terpaling membela orang-orang muda, dialah terpaling membela rakyat, sedangkan kalau dia berkuasa dia tak buat apa pun. Sama juga seperti mana hak yang Perikatan Nasional ni, dia nak tutup kemaluan dia, kesalahan dia dengan mempergunakan agama, mempergunakan Melayu untuk nak berselindung. Sedangkan apa yang berlaku kita pun tahu, kes ni alien, tapi tak apa, kita akan bawa untuk video
video lain, aku dah buat dah video tu. Tapi yang aku nak berkongsi hari ni soal beberapa tajuk yang aku cakap tadi untuk aku nak berkongsi dengan hampa. Pada aku sangat-sangat bermanfaat perkongsian mereka ni. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh mereka semua ni. Dua orang ni, mereka berkongsi memang Allahu Akbar. Ada yang dia hentam, ada yang dia puji. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Shane dan seorang ini nama Pak lah. Jadi jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua dan salam sejahtera kepada peminat-peminat podcast Cakap Hub yang semakin hari semakin hangat di industri Cakap Hub ini. Jadi kepada saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, para pemirsa di mana jua anda berada, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan selamat tahun baru dan masih belum terlambat untuk kami mengucapkan selamat tahun baru Cina yang akan dirayakan pada minggu ini. Jadi bila kita masuk tahun 2024 ini, ada satu berita panas yang menggemparkan Malaysia, iaitu tentang isu pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Jadi kita bawakan ke studio pada hari ini pernah berkhidmat dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, pernah memberi komentar yang panas terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak, dan pernah juga tidak sehaluan dengan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, seorang pengulas yang begitu neutral, tidak lain dan tidak bukan saudara Shen Yuan. Apa khabar Shen? Khabar baik bang. So macam mana persediaan untuk tahun baru Cina? Tak banyak benda pun. Tapi hari ni pakai baju merah Shen ni. Memang khas untuk tahun baru Cina. Dah tahu edisi. Naga ni apa maksud dia Shen? Tahun naga tahun ni. Saya pun tak tahu jawapan dia. Okey, itulah kadang-kadang tahun naga ni pun banyak benda-benda yang besar akan berlaku. Top tahun 2024 ini kita digemparkan dengan pengumuman keputusan pengampunan daripada lembaga pengampunan yang terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, daripada Menteri Wilayah, daripada Peguam Negara dan juga daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan keputusannya ini menimbulkan satu kontroversi Shen. So pembuka kata, sepatah dua kata, apa pendapat Shen? Isu berkaitan tentang pengampunan Najib tu dia ada banyak sudut. Yang pertama dari sudut perundangan. Nantilah saya akan jelaskan satu persatu biar nanti semua orang faham. Yang kedua dari sudut politik. So, tapi sebelum saya nak memulakan tentang isu sudut perundangan dengan politik, saya hendak mengambil kesempatan ini untuk menyerang dulu orang-orang yang tak berkaitan dengan kes ini cuba untuk menjadi hero. Okey. Abang kena bagi saya sedikit masa lah sebab dia banyak individu-individu yang penyibuk. Boleh, silakan. So apabila isu Najib diampunkan, kenyataan dikeluarkan, banyak orang, saya mulakan dengan Syed Saddiq dulu. Syed Saddiq dengan Parti Muda keluar, kononnya mereka tidak bersetuju dengan pengampunan ini, kononnya kerajaan ini gagal untuk reform dan sebagainya. Cuma persoalan yang saya nak tanya kepada Syed Saddiq dengan Muda, bersih dengan suci sangat ke mereka ni? Syed Saddiq kita jangan lupa, dia sendiri juga sekarang disabitkan oleh mahkamah. Betul. Ini 2 sabitan, 5 tahun, kena bayar 5 juta kalau tidak silap saya. Dan dia sendiri adalah pencuri wang parti PPBM. Betul juga. Kalau sendiri dah pencuri, mengapa pula kamu nak sibuk tentang Han Najib? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita terlalu bongkak dan angkuh. Sebab kita tidak tahu bila sampai masa ni satu hari nanti, Syed Saddiq juga perlu diampunkan. Betul. Dia pula juga akan memohon. Tapi bezanya sekurang-kurangnya pada hari ini, Datuk Seri Najib ada orang yang sanggup untuk memohon bagi pihak dia. Kalau Syed Saddiq ni, bayangkan kalau Syed Saddiq hari ini disabitkan, kamu rasa tak kerajaan hari ini akan memohon untuk dia? Tidak. Kalau bayangkanlah pilihan raya yang ke-16, bayangkan saja kalau Muhyiddin berkuasa sekalipun, adakah Muhyiddin akan melepaskan Syed Saddiq? Tidak, sebab Muhyiddin yang menangkap dan menyabit Syed Saddiq. Zaman Muhyiddin lah Syed Saddiq ditangkap. Setuju kan? So Syed Saddiq jangan lebih-lebih, okey? Kamu sendiri pun tak bersih sangat. Okey, muda-muda dah curi parti, wang parti 1 juta kan. Muda-muda baru jadi menteri 2 tahun dah aset 2 juta, okey. Kamu tak sesuci mana sekalipun. Jangan
berlakon seolah-olah kamu ni malaikat. Yang kedua ni, si Mukris. Dia juga timbul mempersoalkan. Yang Mukris ni apabila adik dia, abang dia, Mogzani dengan Mizan tu kena tangkap dengan siasat MACC tak keluar. Terpaksa pula bapak dia yang keluar buat kenyataan. Betul. Sekarang isu Najib pula dia nak sibuk. Cuma masalahnya Mukris ni dia perlu tahu kau. Najib dalam bank account dia dalam kes SRC ni baru 42 juta. Itu pun wang itu dah digunakan untuk dana untuk pendeman dan sebagainya. Okey, ada di manakah Mukris ketika abangnya Mogzani sehingga disenaraikan oleh Forbes dipercaya memiliki sehingga 4-5 bilion ringgit kekayaan negara Malaysia. Najib tak sekaya itu. Dan sekarang MACC sudah siasat, suruh declare istihar harta mereka, sampai hari ini tak berani istihar. Lepas tu pula bapak dia keluar nak buat kenyataan seolah-olah MACC dan SPM buat pendakwan terpilih dan sebagainya. Istihar lah kalau tak buat silap. Jangan saja Najib seorang yang kotor, korang bersih sangat ke? Okey? Yang ketiga tu, Tony Poa. Dia jangan biadab. Yes. Dia jangan biadab. Dia bukan hanya mempersendakan ataupun menyindir Najib, tapi kenyataan terbaru yang orang belum baca. Sebab kenyataan lama yang disindir itu dah buat laporan polis kan. Ada satu kenyataan baru lagi. Dia nak sindir sekarang Najib bersama isteri. Dia kata Najib and your wife will be with you dalam penjara. Kurang ajar. Tony Poa jangan lupa tau, bahawa bos dia Lim Guan Eng, kes dia masih berjalan. Kes Torowong tu saksi kata dalam mahkamah ambil 10% komisen untuk projek yang bernilai 6.8 bilion Torowong tanah kat Pulau Pinang. Bersih sangat ke Lim Guan Eng itu? Kes Lim Guan Eng masih berjalan. Faham. Jangan pula hari ini sebab Najib kau nak bersuara. Jangan pula sampai satu hari nanti apabila Lim Guan Eng pula yang perlu minta pengampunan. Jangan bulut kau Tony Poa. Penyokong-penyokong UMNO pula Ahmad Saleh. Dia ni ketua pemuda UMNO ke ketua pemuda Najib? Sebagai seorang ketua pemuda UMNO, dia seharusnya memainkan isu-isu seranglah pihak lawan. Pernah ke dia serang Tun Daim ke, Mahathir ke, PPBM ke, PAS ke, Hadi ke, Muhyiddin ke, Hamzah? Tiap-tiap hari Najib. Kamu ketua pemuda Najib ke ketua pemuda UMNO? Yang keenam pula, banyak orang yang memang saya rasa kita perlu serang betul-betul. Sebab mereka sudah hilang kerasionalan mereka. Okey, dalam isu yang berkaitan tentang Najib ini. Yang keenam, Zahid pun. Disebabkan isu keputusan Najib ni keluar, dapat pengampunan, dia batalkan mesyuarat Kongres Bumiputera. Yes. Adakah kamu sebagai seorang Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri, okey, Kongres yang begitu penting berkaitan tentang bangsa, berkaitan tentang hala tuju ekonomi Bumiputera, kamu sanggup tunda demi berbincang kes Najib? Kamu tak tahu prioriti ke? Itu baru Zahid. Jadi Shen, bila bercerita tentang orang cakap post pengumuman ini, selepas pengumuman ini, adakah bergoncangnya kerajaan perpaduan ini? Sebab yang bersuara ni adalah ahli dan anggota-anggota dalam kerajaan perpaduan. DAP Tony Poa, Ramaswamy DAP, Dr. Akmal daripada UMNO sendiri, Hassan Karim sendiri pun daripada PKR. Jadi adakah akan rapuh hubungan kerajaan perpaduan ini hanya kerana seorang Najib? Pada pendapat saya, kerajaan ini masih akan lagi kukuh. Keputusan Najib ini yang saya akan ceritakan nanti satu persatu. Tapi sebelum saya nak pergi bahagian yang satu persatu tu, saya perlu selesaikan isu ni dulu. Okey. Okey kan? Macam beberapa nama yang abang petik tadi pun. Sebagai contoh Tony Poa. Okey. Untuk penyokong-penyokong UMNO, penyokong-penyokong Najib, kamu perlu rasional juga. Okey, bahawa pada hari ini Tony Poa ni dia bukan lagi pemimpin DAP, itu yang pertama. Yes. Okey. Dan yang kedua, sepanjang Tony Poa menjadi pemimpin dalam DAP, dia menjadi MP 3-4 penggal. Lebih daripada 10 tahun, 15 tahun. Sebagai MP Petaling Jaya Utara. Okey, dia seorang ahli member, okay, PGU Division DAP tu.
Dia tak pernah sekali pun menang ketua bahagian. Kalah setiap kali bertanding. 4 kali. Tony Puah. Tak pernah menang dalam mana-mana pemilihan DAP. Maksudnya akar umbi DAP sendiri menolak Tony Puah selama berpuluh-puluh tahun. Ush. Itu yang kedua. So, kenapa pula orang UMNO nak emosi sangat? Dia perlu faham benda-benda ni sebab kita dalam kerajaan yang sama. Dan yang ketiga, orang UMNO jangan masuk perangkap Tony Puah. Mengapa? Sebab DAP ni sekarang ada dinasti baru. Tony Puah ni bos dia Lim Guan Eng. Ya. Kita nak DAP yang baru. Kita nak DAP yang Anthony Loke ini kuat. Tony Puah ni sengaja tertus kontroversi untuk melemahkan kepimpinan Anthony Loke. Yes. So UMNO jangan masuk perangkap. Kita tak mahu lagi kebangkitan dinasti Lim seperti zaman dahulu, zaman Mahathir. Ini Betul. zaman Anwar, ini zaman Anthony. Sebab itu Tony Puah buat kacau. UMNO jangan terperangkap, jangan emosi. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, bersoal tentang Hasan Karim pula, orang UMNO jangan ambil hati. Sebab apa? Sebab dia manusia yang paling jujur, paling berprinsip. Anwar pun dia bantai berkali-kali. Apatah lagi Zahid. Yes. So dia orang yang adil. Kalau Perdana Menteri, Presiden Parti dia pun bantai berkali-kali. So kita jangan ambil kisah sangat. Mereka bebas bersuara. Okay, kerajaan ini demokrasi dia bebas. Sebab itu indeks kebebasan media kita, kalau dulu zaman Muhyiddin kan 113, sekarang kita dah sampai 73 dah. Kebebasan kita semakin terbuka dalam kerajaan baru. Itu yang kedua. Okay. Next. Ini perkara yang paling penting. Dalam isu pengampunan Najib, kita go part by part dari segi, kita pergi segi teknikal perundangan. Fasa 42 yang di Pertuan Agong sememangnya memiliki kuasa apabila dinasihati oleh lembaga pengampunan untuk mengampunkan sesiapa sahaja yang memohon. Dia bukan saja Najib, maksudnya sesiapa yang bersalah, dia ada hak dalam perlembagaan untuk memohon diampunkan. Okay, itu bahagian pertama yang kita perlu faham. Yang kedua, sama ada yang di Pertuan Agong ataupun sultan di negeri-negeri yang berkaitan. So kalau macam kes Najib, dia di Mahkamah Kuala Lumpur. So yang in charge of Mahkamah Kuala Lumpur, wilayah tu wilayah persekutuan. So dalam lembaga pengampunan khas berkaitan tentang kes Najib ini, dia ada Ketua Peguam Negara, dia ada Datuk Zaleha, Menteri Wilayah. sebagai seorang Menteri Wilayah, dan Anwar Ibrahim. Okay. So struktur ini kita kena faham dulu. Itu yang pertama. Yang kedua ni, dari segi teknikal perundangan, sebenarnya sebelum seseorang boleh memohon untuk diampunkan, dia perlu menjalani 1/3 dulu daripada hukuman yang disabitkan. So sebagai contohnya, dalam kes asasi yang Datuk Seri Najib ini disabitkan sebanyak 12 tahun, sepatutnya dia perlu menjalani 4 tahun dulu baru mula untuk memohon. Okey, sebab sekarang Najib baru tutup 17 bulan. Kita faham konsep-konsep ni dulu. Belum 2 tahun lagi pun. 17 bulan sepatutnya lah. Dia 4 tahun 1/3. Okey. Dan yang ketiga pula, dalam isu ini kita lihat dia banyak kecelaluan dan banyak juga pertikaian. Seolah-olah mengapa Najib diberikan diskaun. Sebab lembaga pengampunan dia boleh menasihati yang di Pertuan Agong sama ada untuk membebaskan secara penuh, okey, ataupun untuk mengurangkan mana-mana kesalahan. So bagi kes Najib dia dikurangkan 50% daripada waktu penjara, iaitu daripada 12 tahun kepada 6 tahun, dan 74% diskaun bayaran saman daripada 220 juta sehingga kepada 50 juta. Keadaan ini menaknakan kalau mengikut keputusan yang terkini, Najib boleh dibebaskan pada tahun 2028. Itu yang pertama. Dan sekiranya berkelakuan baik, dia boleh dibebaskan pada 2026. Tetapi sekiranya Najib gagal untuk membayar 50 juta saman tu, dia perlu duduk setahun lebih lah, maksudnya 2027. Itu yang ketiga. Yang keempat, pengampunan ini belum lagi muktamad. Maksudnya, ini pengampunan pertama, dia dapatlah diskaun separuh ini. Selepas ini, Najib boleh lagi memohon
Oh, boleh memohon lagi. Boleh lagi. Berita yang baik. Tahun depan contohlah kan, sebab baru aja kan. Tahun ni 2024, 2025 dia boleh lagi memohon dengan sultan yang baru bahawa Sultan Johor lah, Sultan Rahim. So terpelanglah pada keputusan Lembaga Pengampunan dengan YDPA yang terbaru ini pada ketika itu. Apakah keputusan mereka? Itu yang kelima, boleh lagi memohon. Okey. Yang keenam pula, dia sebenarnya ada sedikit lah. Saya sekarang berbicara tentang faktor perundangan dulu baru pergi politik. Grey area dalam situasi ini, sebab untuk diampunkan secara teknikal dia perlu seseorang itu menunjukkan rasa kekhilafan ataupun insaf. Okey. Cuma pertikaian pakar-pakar perundangan tertentu, mereka berpendapat Najib belum lagi insaf sebab dia tidak mengaku bersalah. Oh, okay. Dan dia ada lagi 3 kes lagi di mahkamah. Sepatutnya Najib dia tak merayu lagi 3 kes itu. Dia mengaku bersalah termasuk dengan kes ini, lepas tu dia mohon. Sebab itu Agung tak boleh bebas sepenuhnya juga. Betul. Adalah sikit teknikal dia kan. Sebab dia ada 3 lagi kes berjalan. Okey. Ini dari faktor perundangan. So perundangan itu memang tak silap. Dilepaskan pun tak silap, dikurangkan pun tak disilap, dikekalkan pun tak silap. So tidak wajar dipersoalkan dan dipertikaikan oleh sesiapa. Okey. Dan dalam soal perundangan juga dia perkara biasa. Macam kita ambil contoh negara luar. Thaksin baru balik pun dah dibebaskan dah setahun saja. Judi berbilion-bilion juga. Lepas tu dalam sejarah negara Korea pun 4 bekas presiden Korea semua pernah disabitkan rasuah. Semua juga diampunkan. Okey. Dan dalam sejarah Malaysia ramai juga yang pernah diampunkan, tokoh-tokoh besar yang jauh lebih teruk kes mereka berbanding dengan Najib. Sebagai contoh Mokhtar Hashim, pembunuh. Dia dilepaskan zaman Mahathir. Mahathir yang dalam Lembaga Pengampunan itu yang melepaskan dia. Setahun aja. Najib pun at least dah duduk 17 bulan dah sekarang. Mokhtar Hatim setahun Mahathir dah lepaskan lah. Dah diampunkan. Harun Idris pun dah pernah dilepaskan. Dia bukan Najib seorang je. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, ada pula berbicara tentang soal darjat. Mereka kata, adakah kerana sebab dia Najib, dia bekas Perdana Menteri, dia dapat keistimewaan? Dia ada keistimewaan? Tidak. Yeah. Sebab, saya bagi contoh, macam tahun lepas, di negeri Johor, Sultan Ibrahim, dia pernah mengampunkan 194 orang. Wih, ramai. Yang daripada hukuman gantung mati. Itu baru di Johor, belum lagi negeri-negeri lain. Sebab kata setiap sultan di setiap negeri memang ada kuasa untuk mengampunkan, cuma kes itu tidak diletupkan. Mana ada 2 darjat? So kalaulah beribu-ribu orang boleh diampunkan seluruh negara setiap tahun, kat Johor aja 194 tahun lepas. Yes. Okay? Takkanlah Najib tak boleh. Itu pun sekarang tak diampunkan secara penuh, setengah saja. Okey, tak apa. Ini bahagian perundangan, bahagian sejarahnya, bahagian faktanya. Saya nak bagi bahagian pula masuk bahagian politik. Bagi saya, penyokong-penyokong UMNO dengan penyokong-penyokong Pakatan Harapan, mereka perlu fokus. Jangan terlalu beremosi. Yes. Perlu rational, perlu look at the bigger picture, perlu bersifat tactical. Sebab kita kehilangan momentum tau. Sebab 2-3 bulan 4 yang lepas, yang asyik diasap tu Perikatan Nasional. Mereka hampir terkubur. Seorang dari seorang keluar, seorang dari seorang akaun mereka disekat, seorang daripada seorang mereka disiasat, ditangkap, Godfather dan warlord mereka Tun Daim, anak-anak Mahathir semua sekarang disiasat dan didakwa di mahkamah. Kita dalam momentum menyerang dan hampir menghancurkan lawan. Tiba-tiba, takkan disebabkan isu Najib ke orang nak bertelaga sesama sendiri. Tiba-tiba lah sekarang berlaku. Saya faham naratif dua-dua pihak. So saya akan bagi penjelasan kepada kedua-dua pihak. Tengok orang boleh terima ataupun tidak. Untuk penyokong
Pakatan Harapan, saya mula dengan penyokong Pakatan Harapan dulu. Penyokong Pakatan Harapan, mereka sekarang macam menyalahkan Anwar Ibrahim. Kata dia gagal reform. Mengapa dia berikan Najib 50% diskaun dan sebagainya. Cuma, kalau penyokong-penyokong Pakatan Harapan, mereka bersifat rasional, mereka perlu tahu bahawa apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia diampunkan, okey, pada 2018 kalau tak silap saya. Pada ketika itu Barisan Nasional dengan UMNO adalah pembangkang. Tapi walaupun bermusuhan dan pembangkang, tak ada seorang pun dalam BN ataupun UMNO yang mempertikaikan pengampunan tersebut. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, Pakatan Harapan dia tak boleh terlalu bersifat selektif dan emosi. Sebab pada hari ini bukan saja Najib yang akan ditangkap. Kita tidak tahu kalau Lim Guan Eng tak terlepas kes dia sebab kes dia masih berjalan. Macam mana pula lain kali. Okey? Okey, dan yang ketiga, kita juga perlu bersifat rasional. Ya, bagi pihak orang Najib tu bersalah. Kita faham. Okey. Cuma kalau di akhirat sekalipun, okey, Tuhan dia tak akan mengukur dosa kita saja. Dosa yang dihukum akan dihukum. Tapi pahala kita juga akan dimanfaatkan. Maksudnya Najib ni dia juga banyak juga pengorbanannya, perkhidmatan dan jasa. Kita tak boleh lupa. Dosa memang ada juga, tapi perkhidmatan dia ada. Ya, jasa memang Jasa dia. memang umur 21 tahun dah jadi menteri besar dah. Betul. Okey. Lepas tu yang keempat pula, okey, mereka perlu tahu keputusan ini pun dah dikeluarkan oleh Lembaga Pengampunan. Okey. Dan juga keputusan yang di-Pertuan Agong. Okey. So apabila orang membentuk kerajaan ini, okey, Pakatan Harapan lah, orang yang menggunakan naratif kita akur kepada Agong. Agong ada kuasa prerogatif. Sama juga bila Anwar nak melantik kabinet, naratif orang pun sama. Perdana Menteri ada kuasa prerogatif. Tapi mengapa dalam isu dan hal ini, di mana Najib memang sebagai rakyat Malaysia ada hak untuk memohon diampunkan, lima kertas pengampunan dia hantar kepada Lembaga Pengampunan. Dan Lembaga Pengampunan memang ada hak untuk mempertimbangkan dan menasihati YDPA, dan keputusan mereka bersama adalah untuk kurangkan 50%. So tak salah dari segi teknikal perundangan, apa lagi perlu dipertikaikan. Okey. Dan poin yang paling penting yang seperti saya katakan, apabila Anwar dilepaskan, orang-orang BN dengan UMNO walaupun mereka pembangkang pada ketika itu, mereka tidak pernah mempertikaikan. Okey. Ini untuk kumpulan politik, kumpulan Pakatan Harapan untuk mereka faham. Untuk kumpulan-kumpulan Najib pula ataupun kumpulan-kumpulan UMNO, mereka perlu faham juga. Najib tak boleh dilepaskan 100% demi kebaikan Najib juga. Yes. Ni saya suka dengar, demi kebaikan Najib juga. Jujur, berfakta bang. Kamu kalau lepaskan Najib 100% pada hari ini, dia ada 3 lagi kes. Dia diampunkan hari ini, okey, dia keluar dari dia sebab okay, sekarang 2024. Kalau tadi dia berkelakuan baik, 2026 dah dilepas. Dah 2 tahun lagi. Okey, takkan kau nak kurangkan disebabkan 2 tahun ni, okey, nikmat 2 tahun sementara dia keluar, 3 lagi kes tu mana-mana sangkut, dia perlu duduk kembali lagi 10 tahun nak ampun macam mana? Betul juga. What's the point of being released for 2 years earlier but you need to go in again for more than 10-12 years? Sebab dia ada 3 lagi kes. Ini adalah jalan pertengahan yang terbaik sebab dalam 2 hingga 3-4 tahun ini, dia kes-kes lain masih berjalan. Yeah. So mana-mana yang bersangkut nanti secara taktikalnya sekaligus minta pengampunan. Mana boleh minta pengampunan berkali-kali? Ini yang terbaik untuk Najib. Saya suka naratif ni. Ini yang sepatutnya tim-tim komunikasi daripada pihak Pakatan Harapan ke Kerajaan Madini, ke pihak UMNO yang keluar untuk ceritakan kepada orang ramai. Bukan kita manipulate pun, ini fakta, ini reality. Semua nak mengelak, tak nak menjawab.
Semua nak aja, senang aja. YDPA. Kau orang bodoh sangat ke? Bukan aku tengah manipulate, I'm talking facts. Ini memang fakta. Najib ada 3 lagi kes. Kamu lepaskan dia hari ini, 3 lagi, tu ada 3 lagi tau. Salah satu bersangkut aja nak 12 tahun lagi. Macam mana? Nak minta pengampunan berapa kali? Okay? So pengikut-pengikut UMNO perlu cool down. Faham taktikal ini. Ada sebabnya mengapa 2 tahun, 4 tahun. Bukan semua benda kita boleh hebarkan kepada semua orang ramai. Okay? Dan UMNO pula jangan marah sebab memang tak pernah ada dalam perjanjian. Apabila kerajaan ini dibentuk, ada perjanjian untuk melepaskan Najib. Tak ada. Memang tak ada. Okay? Dan penyokong-penyokong UMNO pula jangan salahkan Anwar. Anwar dah kira sangat berbesar hati dah. Sebab jujur. Okay? Walaupun saya secara peribadi bukan penyokong Anwar 100%, tapi jujur pada zaman Najib, Anwar tidak pernah diampunkan. 2 kali dia masuk penjara disebabkan zaman Najib. Tapi zaman Anwar je jadi Perdana Menteri, 17 bulan saja Najib dalam penjara. Okay? Dia meminta lembaga pengampunan kurangkanlah 50%. Shen, bila Shen berbicara tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, saya nak mencelah sikit. Sebenarnya kalau kita semua ni letak kaki kita dalam kasut Datuk Seri Anwar, sukar dan sangat payah apa yang Datuk Seri Anwar hadapi hari ini. Sebab apa? Beliau seorang Perdana Menteri. Bentuk kerajaan pun kerajaan perpaduan. PKR tak dapat membentuk sebuah kerajaan yang solid. Okey, UMNO tewas, tapi gandingan PKR dengan UMNO boleh membentuk sebuah kerajaan 112. Ni semua orang kena faham bahawa kerajaan ini terbentuk secara luar biasa. Maksudnya tidak ada satu pun yang layak membentuk kerajaan. Jadi kena ada win dan loss, ada timbang rasa, ada tolak ansur. Sebab itu kalau Datuk Seri Anwar, yang UMNO ni nak Datuk Seri Najib lepas. Yang PKR, naratif dia adalah tentang perangi rasuah. Jadi di situlah bagaimana nak mengimbangkan antara kehendak PKR, kehendak UMNO, kehendak pembangkang, kehendak perundangan, kehendak politik, dan yang paling penting adalah tentang kehendak survival kerajaan perpaduan. Jadi hebatnya bila Datuk Seri Anwar Ibrahim buat keputusan bersama dengan lembaga pengampunan kurang 50% ni, Shen, semua pihak tak berpuas hati. Isham Jalil tak puas hati, Dr. Akmal tak puas hati, Tony Phua tak puas hati, Ramaswamy tak puas hati, Hassan Karim tak puas hati. Sebenarnya saya sambut baik naratif Shen tadi. Itulah yang terbaik keputusan Datuk Seri Anwar buat untuk negara dan terbaik juga untuk Datuk Seri Najib. Kerana apabila semua orang tidak berpuas hati, maksudnya kehendak masing-masing tidak dipenuhi. Yang dipenuhi adalah kehendak negara, kehendak Datuk Seri Najib pada ketika itu, bahawa ialah satu keputusan kita kurangkan dulu 50%. Sebab ya Shen, bila kita kurang 50% ini, Datuk Seri Najib ni akan berdepan lagi dengan beberapa pendakwan seperti mana yang Shen cakap ini. Tapi Shen, orang Melayu dia punya prinsip. Datuk Seri Najib di Masjid Kampung Baru pernah mengangkat sumpah murbahalah. Iaitu sumpah ini sumpah penafian, sumpah qasam, wallahi wabillahi wa tallahi, bahawa duit tersebut bukan duit dia. Ini yang dikatakan. Orang Melayu ni tuan-tuan, bila bercakap tentang sumpah ni, dia ada satu dipanggil tulah, ataupun orang cakap mendapat bala. Kalau sekiranya empunya diri seperti Datuk Seri Najib ini dah bersumpah dan dia memang betul-betul tak buat, yang menuduh ini akan mendapat bala. Tuan-tuan cuba tengok sekarang, siapa yang mendakwa Najib pada tahun 2018 kalau bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Apa sian yang berlaku pada Dr. Mahathir sekarang? Keluarganya didakwa, rakan kongsi dia Tun Daim juga didakwa. Ini yang dia cakap, sumpah seorang Muslim yang katalah tak bersalah. Ini yang akibat berlaku kepada keluarga Tun sekarang. Kerana kalau kita tengok proses tu Shen, Tun yang dakwa pada ketika itu dan meneruskan juga penawaan Tan Sri Muhyiddin dan dimasukkan dalam penjara pada ketika itu, era kerajaan Perikatan Nasional. Dan Datuk Seri Anwar inilah yang adanya pengampunan. Tiba-tiba wujud pula menyalahkan Datuk Seri Anwar. Jadi saya kira itu adalah satu benda yang tidak adil. Tapi Shen, apa yang berlegar-legar dalam masyarakat ini ialah, pertama,
Kenapa di hari terakhir perkhidmatan yang di Pertuan Agong adanya mesyuarat tersebut? Kenapa tak sebelum tu lebih awal lagi? Itu yang pertama. Kedua, Shen, kenapa keputusan itu bocor sampai ke media Singapura dulu? Kenapa utusan dah umum tarik balik? Jadi banyak sebenarnya keraguan-keraguan. Adakah sebenarnya keputusan asalnya memang pengampunan tapi kemudian dipinda? Apa untold story yang orang nak tahu di sebalik pengampunan ini, Shen? Jujur, saya tak tahu. Tapi ini ikut analisis peribadi saja. Mungkin tepat, mungkin tidak tepat. Analisis peribadi saya, ini analisis peribadi saya lah. YDPA itu Sultan Abdullah, dia memang dah lama kenal Najib lah. Mereka sama-sama orang Johor berpuluh-puluh tahun, dari tengok Najib kecil sampai besar kan. Betul. Dan itu yang pertama. Yang kedua tu kita tahulah kan, yang di Pertuan Agong ni memang orang yang soft hearted. Sebab setiap orang ada pandangan sentimen masing-masing. Betul. Penyokong Najib, penyokong UMNO, dia ada sentimen penyokong UMNO, penyokong Pakatan Harapan ada sentimen penyokong Pakatan Harapan. Tapi sebagai YDPA yang ada hubungan rapat dengan Najib, manusia sesama manusia, we forget about politics for now kan. Kalau boleh, saya rasa dia mahukan ini adalah sesuatu the last thing yang dia boleh buat lah. Yes. Sebelum dia berangkat pulang ke Kuantan sebagai kembali menjadi Sultan Pahang. Dan perkara terakhir yang dia boleh buat sebagai YDPA adalah untuk membebaskan Datuk Seri Najib. So, ramalan saya lah. So, mungkin pada ketika apabila isu ini berbangkit, Najib betul-betul dah sepatutnya mendapat pengampunan penuh. Ya. Yeah. Okay. Cuma selepas itu apabila lembaga pengampunan tahu, sebab yang di Pertuan Agong memang pun perlu berunding ataupun bercakap actually sama dengan lembaga pengampunan tu, yang dalam tu ada Anwar, ada Dato' Zaleha dengan Ketua Peguam Negara. Mereka macam tidak bersetuju diampunkan 100%. Mungkin disebabkan oleh kebaikan kepada Najib. Sebab yang di Pertuan Agong, dia mungkin tak fikir panjang. Niat dia mungkin nak bebaskan Najib, tapi mungkin yang di Pertuan Agong dia tak tahu Najib sebenarnya mungkin dari segi perundangan ada 3 lagi kes. Sekarang ampunkan sekarang, nanti nak masuk macam mana kan. Betul. So mungkin disebabkan faktor-faktor ini, dan Anwar pun saya rasa je lah kan, dia berpendapat bahawa 3 kes ini mungkin perlu ambil 2, 3, 4 tahun lagi. Sebab dah berjalan banyak tahun kan. Dia didakwa sejak zaman Mahathir. So biarlah yang 3 ni, sama ada 3 sangkut ke, salah satu sangkut ke, 2 sangkut ke, apabila Najib disabitkan bersalah, masa itu baru sekaligus dia ampunkan. Itu pemerhatian saya. So apabila ada pemikiran sedemikian, so mungkin lembaga pengguna kata dengan yang di Pertuan Agong, mungkin atas faktor-faktor ini kita tak boleh ampunkan dia terus, disebabkan faktor-faktor ini, kebaikan Nur Najib, lepas tu keperukan kepada apalah, banyak-banyak faktor lah, baik dan buruknya. Lepas dipertimbangkan pula, mereka cari satu titik pertengahan. Okay, kita kurangkanlah 50% bahagian ini dan 70% dari segi pengurangan saman. Dan inilah keputusan terakhir, dan nobody wins all, nobody takes all. Semua dekat titik pertengahan. Ini yang bacaan saya lah. Bila kita bercakap tentang di hujung-hujung perkhidmatan yang di Pertuan Agong, Shen menonton atau tidak dalam satu siaran live Temu Bual tersebut, ada 2 isu panas sebenarnya apabila yang di Pertuan Agong sendiri mengakui bahawa Perikatan Nasional menolak mentah-mentah idea kerajaan perpaduan, dan yang kedua, beliau diperdaya ketika darurat kalau tak silap saya. Jadi apa yang reveal ini yang menyebabkan masyarakat sebenarnya tahu betapa jijik dan kotornya Perikatan Nasional ini? Yes. Isu ini juga akan memberikan kita melihat wajah sebab benda Perikatan Nasional. Tiap hari main isu 3R. Raja, bangsa, bahasa. Yes. Tapi sendiri pula yang paling lantang, derhaka dan biadab terhadap yang di Pertuan Agong. Bukan sekali, tetapi berkali-kali. Yes. Okey. Mereka, masih ingat, bulan lepas mereka hantar satu wakaf oleh Saifuddin Abdullah
kepada Yang di-Pertuan Agong, kononnya mereka hendak mempertahankan YDPA dan sebagainya. Dan masih ingat setiap kempen pilihan raya, Sanusi pula biadab menjelajah seluruh negara, kata Anwar menipu. Adakah Agong kata? Adakah Agong kata? Tapi pada hari ini Agong dah keluar membuat kenyataan. Adakah Sanusi akan tarik balik? Adakah Sanusi akan memohon maaf? Dan semenjak kerajaan Madani ini diwujudkan, iaitu kerajaan perpaduan YDPA, dalam isu mendahaka kepada YDPA ataupun kepada raja yang paling banyak daripada PN. Pertama, Muhyiddin dengan Hadi mereka tolak bulat-bulat tentang pembentukan kerajaan perpaduan. Ini yang dibongkarkan sendiri oleh tuanku. Bulat-bulat mereka berani tolak. Belakang Melayu demi raja, demi bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, isu yang Sanusi tu, dia lari daripada mahkamah yang terbaru, I think bulan lepas ke 2-3 minggu. Ya, bulan lepas. Yang dia hina Sultan Selangor dah, bukan susu galo betul dan sebagainya. Punahlah dia susu galo Melayu yang utulin. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga pula, yang di-Pertuan Agong juga menjelaskan beberapa isu. Sultan Abdullah adalah sultan yang menjelaskan beberapa isu, iaitu dia membayangkan bahawa kononnya membayangkan saja dia dipaksa untuk menandangi darurat. Okey. Hari ini dah terbongkar dah. Dan yang ketiga, dia juga membayangkan sebenarnya tak tahu mana Perdana Menteri yang menipu baginda, sama ada Tun Mahathir ataupun Muhyiddin. Sebab menurut dalam wawancara tersebut, dia kata bila Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, dia batal banyak projek. Dia pun katalah kepada tuanku, krisis kewangan, negara tak cukup wang. Lepas tu tuanku sendiri yang berkata, bila Muhyiddin mengambil alih pula, berbeza pula. Banyak pula duit. Dia banyak pula duit kan. Banyak memboros. Tuanku takkan ada apa-apa memboros, tapi dia kata berbeza. Maksudnya memboros lah. Banyak pula projek. Banyak bantuan. So yang mana benar, tuanku pun tak tahu. Kan? So tuanku pun tak tahu. So salah satu ni yang menipu. Bukan banyak bantuan, banyak sakau. Wang-wang yang atas bilion tu masuk poket sendiri. Jana wibawa kan. Lepas tu jangan lupa pula, Muhyiddin tu selain daripada Jana Wibawa, isu Spanco 4.5 bilion Naikkan. Dia ni tiap-tiap hari bumi putra kan bang. Tapi bila dia berkuasa tu, Jana Wibawa dia bagi projek pada orang Cina. Tak apa, projek yang selenggara perkhidmatan kereta tu, Nazar tu, syarikat Melayu Bumi Putra. Dia bagi pula pada Spenco. Itu pertama bagi Spenco. Tapi Nazar dia punya harga tu 700 juta, jauh lebih murah apabila dia tender. Berbanding dengan Spenco. Nazar I think 3.5 billion dia punya tender. Dia nak charge kerajaan untuk servis jual dan sebagainya. Spenco charge 4.5 billion. Dan bos Spenco tu Tan Sri Robert Tan, seorang Cina. Tender Melayu ni yang paling rendah, servis terbaik, memang terkenal sebagai syarikat Nazar. Siapa tak kenal, memang industri kereta tu. Dia bagi kepada syarikat Spenco, ambil daripada Melayu, bagi kepada Cina. Melayu. Okay? So extra 700 million tu pergi ke mana? Bersatu. Bersatu kan. Itu pun wang mereka sekarang sedang dibekukan dah, 300 juta tu. Cuma Shen, bila kita bercakap ni tentang zaman Mahathir kata kerajaan tak ada duit, zaman Muhyiddin pula kata kerajaan banyak duit bagi bantuan, bagi darurat, dia nak berkuasa penuh, and dia tutup semua ekonomi, dia rosakkan ekonomi Malaysia, dia nak berkuasa untuk jadi Perdana Menteri beberapa bulan ni. So zaman Muhyiddin banyak pula duit, and then zaman berikutnya pun ada duit, dan sekarang ni pula katanya kerajaan juga tak ada duit. Satu, pengagihan subsidi. Kedua, zaman Anwar ini ialah pencen. Katanya orang minta, pejabat awam minta gaji naik, tapi pencen yang ditarik balik. Apa pandangan Shen? Okey, isu ni abang perlu beri saya sedikit masa juga, sebab saya tidak mahu ulas dari segi politik. Saya mahu ulas dari segi matematik, ekonomi, dari segi akademik, ilmu dan sebagainya. Kita perlu bersifat terbuka tentang teori-teori yang melandaskan kepada fakta yang sebenar. So dalam isu penjawat awam ini bang, sebelum saya pergi kepada faktanya dulu, kita perlu tahu Anwar Ibrahim ini dia adalah seorang yang futuristik. Saya bagi contoh.
Siapa pernah membayangkan 20 tahun yang lepas sebuah parti berbilang bangsa boleh menjadi Perdana Menteri pada hari ini? Siapa juga pernah membayangkan 30 tahun lepas kesemua orang yang dipilih dalam tim wawasan UMNO yang diketuai oleh Anwar itu semua pernah menjadi Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Yes. Muhyiddin, Najib, Zahid. Okey. Dan yang tahun lepas pula Anwar nak dia berwawasan jauh juga, dia hendak melancarkan tentang de-dollarisasi. Sebab dijangkakan kuasa paksi dunia untuk 20 tahun yang akan datang adalah kebangkitan negara China dan kejatuhan Empire Amerika Syarikat. Tapi sebelum perkara ini berlaku, Anwar nak memulakan langkah de-dollarisasi. So Anwar adalah seorang yang futuristic, berpandangan jauh ke hadapan. So isu penjawat awam begini. Yang dicanangkan oleh kerajaan ialah mulai tarikh tertentu. Okey. Penjawat awam sedia ada semua tidak terkesan. Pencen masih dapat. Tapi mulai tarikh tertentu yang ditetapkan, penjawat awam yang akan diambil dia tidak akan dapat lagi pencen. Cuma mereka belum ada lagi mekanisme kemungkinan KLBSP untuk menggantikan sistem pencen. Okay, kita faham bahagian ini dulu. Okay, pertama, kita perlu faham mengapa Anwar hendak membuat reformasi ataupun transformasi dalam isu penjawat awam. Dia tak ada kaitan dengan bangsa, tak ada kaitan dengan DAP. Ini semua cerita-cerita PN. Nanti saya akan jawab. Saya jawab dari segi ilmiah ekonomi dulu. Sebab kita perlu tahu, kalau kita ambil kadar pertumbuhan negara purata sepanjang 10 tahun yang lepas, purata ni adalah 4% setahun. Tapi kalau kita mengambil kadar kenaikan pension setiap tahun yang kerajaan perlu tanggung adalah 4.5%. Maksudnya, kenaikan pension tanggungan kerajaan setiap tahun itu sebanyak 4.5% itu melebihi pertumbuhan pendapatan negara. Yes, kenaikan pension melebihi kenaikan pertumbuhan pendapatan negara. It's not sustainable in the long run. Macam setahun lepas, contoh 2023, sebanyak 120 bilion yang diperuntukkan oleh perbelanjaan kerajaan, 40.5%, 40.5% digunakan untuk pencen dan bayar gaji saja. Ini bukan perkara yang paling teruk. Yang paling teruk pula, apabila angka ini kita kira-kira, dia dijangka akan mencapai sehingga menelan 120 bilion setiap tahun pada tahun 2040. 120 bilion. Sekarang baru sekitar 340 bilion setahun. Tapi dia akan terus meningkat sehingga 120 bilion pada 2040. Okey? Dan dia tidak sustainable sebab kenaikan tanggungan pension ini dia melebihi pertumbuhan kenaikan negara. Macam kamu buka syarikat lah, kenaikan gaji pekerja melebihi pendapatan syarikat kamu. Memang tak boleh, bankrupt. Yang ketiga, hutang negara kita dah mencapai 1.5 trilion dah. Dan yang keempat pula, dalam isu pension ini, kita perlu tahu. Sebab kita melihat jauh ke hadapan. Sebab saya kata Anwar seorang yang futuristic. Sekarang dah 2024. Dijangkakan sekitar 2035 hingga 2040. Maksudnya 15 tahun dari sekarang. Sumber pendapatan ataupun galian minyak negara kita akan kehabisan. Selama negara kita merdeka sampai sekarang, negara Malaysia wujud sampai sekarang, setiap tahun kita memiliki 50 hingga 70 bilion daripada Petronas. Tapi bayangkan 15 tahun daripada sekarang kita akan kehilangan 70 bilion ini apabila hasil minyak dah tak ada lagi. Minyak adalah sesuatu hasil yang terhad. So Anwar perlu berfikiran jauh ke depan. Walaupun dia tahu dia tidak akan menjadi Perdana Menteri selama-lamanya. Ataupun mungkin saja sepenggal, mungkin. Tapi sebab dia seorang yang berwawasan tinggi, demi masa depan rakyat Malaysia, dia sekali lagi memilih jalan tidak popular. Kalau dia nak popular macam Muhyiddin, bankrupt lah negara. Baik. Itu perkara yang keempat dalam isu penjawat awam. Perkara yang kelima sebenarnya, banyak orang tak buat kira-kira bang. Sebenarnya, ini bukan manipulasi. Ambil kalkulator. KLBSP itu jauh lebih untung daripada pension. Kenapa? Okey, saya akan buat kira-kira ya. Kita buat kira-kira kat sini.
Saya kata contoh sebab saya tak akan dapat setiap penjawat awam tu berbeza lah. Saya ambil contoh je. Saya penjawat awam, saya dapat pencen, abang adalah KLB SP. Gaji kita sama. Bayangkan kita sepanjang 30 tahun, bayangkan aja kita berdapat 5,000 sebulan. Pendapatan gaji kita lah. Okay, saya kerja 30 tahun, abang kerja 30 tahun. So 5,000 lah. So sebagai seorang penjawat awam, apabila kamu pencen, okay, kamu kalau 5,000 tu, kamu akan dapat separuh lah. Maksudnya 22,500 setiap bulan. Betul? Dan dia akan mencapai sekitar 30,000 setiap tahun. Lepas kamu pencen lah. 22,500 setiap bulan, 30,000 setiap tahun. Itu untuk orang yang pencen. Tapi kalau saya ambil KLB SP, gaji 5,000 je untuk 30 tahun. Sebab dia akan dapat 24,400. Sendiri tolak 11, lepas tu majikan, maksudnya kerajaan lah dalam isu ini bayar 13, dia ada 24%. Maksudnya 1,200 dia akan masuk setiap bulan dalam KLB SP selama 30 tahun. Kita ambil compound calculator dengan kadar purata 6% setiap bulan. 6% setiap bulan for 30 tahun. Bila dia pencen pada hari yang sama-sama, 30 years, 30 years. Yes. Dalam wang KLB SP itu, dia ada 1.2 juta. Uish, banyak. Ini bukan manipulasi. juta. Go and calculate. If you got 5,000 salary for 30 years dengan 6% dividend, alright, kamu akan dapat 1.2 million dalam KLB SP. Okay. Nilai 1.2 juta pada ketika itu, bang. Nilai 1.2 juta pada ketika itu, bang. Okay. Lepas kelas saya bersara, abang setiap bulan dapat 2005 kan? Saya tak nak sentuh 1.2 juta ni. Saya ambil bunga dia tahunan aja. Okay, 6% off 1.2 juta ni dah 70,000. Kamu setahun tadi 30,000 aja. Yeah. 2 kali ganda. Oh. Maksudnya sampai saya mati saya ambil makan bunga je 70,000 setiap tahun. 1.2 million boleh diwariskan kepada isteri dan anak lagi. Saya makan bunga je pun dah double daripada kau. So kalau kita rasional, kita tak terperangkap dimomokkan dengan permainan politik yang PN cuma main, DAP nak hapuskan penjawat awam, ini nak miskinkan orang Melayu. Tapi kalau kira betul-betul KLB SP itu lebih memang untung. jauh lebih untung. Tengok. Sebab pension lepas kamu mati, isteri kamu mati, macam tu aja. Yang ni 1.2 million tu tak sentuh. Selama-lamanya kalau makan bunga 70,000 dah. 2 kali ganda. Okay, Shen. Okay. Dan last, mengapa Anwar perlu buat juga? Sebab apabila dulu sistem pension dilaksanakan, bang, jangka hayat life expectancy rakyat Malaysia adalah 60 tahun saja. Sekarang dah meningkat sampai 76 tahun, 76 years life expectancy. Dan dijangkakan akan terus meningkat sampai 85 years. Tapi Shen ni, ada yang hantar dekat saya punya Facebook. Dia kata, Shen, biar betul kerajaan nak berkira-kira untuk invest potong KWSP berbanding pencen. Katanya dia ikut kepada kiraan dia ialah 13% dan 11% daripada potongan gaji penjawat awam kalau kita buat skim pencen. Skim pencen 13% saja, tapi kalau skim KWSP kena 24%, Shen. Sebab 13% kerajaan terpaksa menabung untuk pekerja dan 11% lagi pekerja itu sendiri. Jadi, diorang mula pertikaikan ni, Shen, ialah kenapa kerajaan nak sanggup keluar 13% setiap bulan? Daripada mana duit 13% ni tadi? Kerajaan terpaksa keluar. Macam Shen tadi berkira tentang jangka masa panjang. Tapi penjawat awam ni melihat untuk jangka masa pendek, untuk kestabilan keuangan kerajaan, setiap bulan terpaksa bagi kepada pekerja 13%, 13% untuk menabung dalam KWSP. Jadi saya jawab dalam Facebook tu, saya kata, KWSP pun adalah kerajaan juga. Sebenarnya, wang itu sebenarnya mengalir daripada kerajaan kepada JLC, anak syarikat kerajaan. Tapi Shen, orang Melayu ni, dia suka melihat jangka masa pendek. Dia tidak melihat dalam jangka masa panjang. Kerana
kalau KWSP ini bila jangka masa panjang nanti, bila dapat waktu keluar umur 55 dengan umur 60 tadi, mulalah datang scammer, mulalah datang scam, tiba-tiba jadi jutawan, tiba-tiba boleh bankrupt. Ini yang orang Melayu takut. Sebabnya banyak macam-macam sekarang scammer yang datang. Tu yang kita dengar, cikgu kena scam, pegawai kerajaan kena scam, semua mereka bimbang. Kerana sifat orang Melayu ni, Shan, daripada apa yang saya baca ini, mereka sukakan jaminan. Mereka tak suka melihat kepada hujung itu, mereka banyak duit, akhirnya mereka kena tipu, mereka pun tak rasa. Kecuali mereka dapat setiap bulan 5,000. Mereka tak nak fikir panjang. Tapi benda ni tak berkaitan tentang politik ataupun berkaitan tentang PMX. Berkaitan tentang disiplin individu, ilmu, pendidikan. Yes. Betul lah. Itu memang sikap mereka sendiri. Cumanya, Shen, yang menjadi kebimbangan, fixed deposit sokongan kerajaan adalah daripada anggota kerajaan. Bila ditarik skim pension ini bermula Februari 2024 ini, yang masuk adalah sistem kontrak. Ada lagi ke orang nak kerja kerajaan setakat ni? Akan ada ke anak-anak Melayu yang akan kerja kerajaan? Baik mereka pergi GLC, baik mereka pergi kepada syarikat swasta. Kerana kita kena tahu majoriti penyewa awam adalah daripada orang Melayu. Kerana mereka meminati skim pegawai takbir diplomat, mereka ada pencen. Itu perkara pertama. Saya merasakan kita akan kehilangan sokongan. Tambah orang kerajaan mungkin beralih arah tidak menyokong kerajaan. Kedua, ramai akan lari bekerja kepada sektor korporat. Dan yang paling mangsa, Shan, yang saya baca daripada aduan ini ialah mereka yang selama ini memang dah berbelas tahun dalam sistem kontrak. Ada yang 5 tahun dalam sistem kontrak kerajaan. Misalnya, doktor kontrak yang dijanjikan untuk mendapat skim tetap. Februari 2024 dah tak ada lagi skim tetap. Jadi, bagaimana janji kepada doktor-doktor kontrak? Kedua, skim kumpulan sokongan yang dah 10 tahun, 8 tahun disambung-sambung kontrak, yang akhirnya mereka tak diberikan jawatan tetap. Jadi saya kira ini adalah satu pemangsaan kepada mereka. Jadi sebab itu ada daripada penyewa awam, daripada kumpulan-kumpulan yang mula mendesak untuk revise semula. Sebab penyewa awam ni dia minta gaji naik, tiba-tiba pencen ditarik balik. Tapi saya rasa Shan mungkin ada jawapan isu ini. Tak, saya melihat sebenarnya kalau kurang orang berminat, kalau saja kan, dia tidak akan bawa banyak masalah kepada pihak kerajaan. Tapi sebenarnya perkara ini yang jarang orang berani untuk berbicara sebab setiap orang ada kepentingan politik. Saya bukan ahli mana-mana politik, saya hanya setakat penganalisis dan pengulas politik. So saya boleh buat statement yang ahli politik tak berani buat. Tapi memang dari segi kajian akademik, pakar-pakar universiti semua dah ada banyak kajian. Actually Malaysia, dia orang pada bahasa Inggeris mereka panggil we are the most bloated civil servant kat negara kat dunia. 1.7 million penjawat awam, terlalu besar. Okay, supply more than demand. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam kepesatan ekonomi yang semakin membangun, dunia yang semakin berbeza, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, banyak-banyak kerja penjawat awam sebenarnya dah boleh diambil alih oleh AI dah, digital kan. So kita memang tak banyak perlukan tenaga pekerja. Because you're talking about 10, 20, 30 years from now. Yes. Okay, bukan sebab kerajaan nak menghapuskan kau, dunia peredaran zamannya akan memang macam tu. Okay, dan yang ketiga, kalau sekalipun banyak orang Melayu dekat pihak swasta, maksudnya bagus. Maksudnya dah banyak Melayu punya SME, usahawan, pihak korporat, Melayu pun lebih berjaya, KWSP. Saya tak melihat ini sebagai satu masalah bangsa. Dia win-win situation. Government tak perlu bayar tanggung terlalu banyak, Melayu juga boleh berjaya dekat swasta. I think tak ada isu yang perlu kita polemikkan dalam isu ini. Okay? Dan yang keempat pula, ini baru cadangan pertama daripada kerajaan. Sebab dia banyak benda tu dia masih ada penambahbaikan. Okey, kita juga boleh terus beri cadangan kepada kerajaan. Jangan je macam PN tak berotak. Oh, ini kacau Melayu, semua Melayu. Ini DAP punya kerja. Maksudnya benda ini yang tidak akan membangunkan negara. Okey. Kita boleh mencadangkan kerajaan, kita lah, bukan kita, maksudnya orang-orang yang berminat tentang isu ini, yang betul-betul
berjiwa Malaysia ke, yang betul-betul menjiwai penjawat awam ke, mereka boleh bagi banyak cadangan kepada kerajaan sebenarnya. Sebagai contohnya, apabila tak ada skim pension ni, untuk memastikan tak ada banyak orang yang jauh kurang minat, kita boleh meningkatkan gaji mereka setanding dengan swasta. Tetapi kita perlu adil, sebab kalau pihak kerajaan nak menaikkan gaji setanding dengan swasta, saya jujur, saya bukan ahli politik, prestasi dan KPI penjawat awam itu macam lah perlu macam swasta. Fair. Masalahnya bukan bayar lebih, kualiti perkhidmatan pun perlu improve. Yes. Maksudnya rakyat, kalau perkhidmatan kerajaan improve, rakyat pun dapat manfaat, penjawat awam pun dapat manfaat, kerajaan pun sanggup bayar lebih, no problem. It's a win-win for everybody. Kita nak cari win-win, bukan isu bangsa dalam isu ni. Meningkatkan gaji macam swasta, no problem. Sebab dia tak ada pension dah, dia bayar claim BSP aja. Okay? Dan tadi untuk jawab isu abang tadi, kerajaan tak rugi walaupun bayar extra 13%. Sebab keuntungan 1.2 million saya katakan tadi, dia bukan keuntungan daripada kerajaan yang bayar tu. Dia dapat keuntungan dari segi pelaburan yang dilakukan oleh claim BSP. Claim BSP pun akan jadi lebih kukuh, lebih kuat, lebih kaya. Maksudnya dia punya kadar dividen mungkin jauh lebih tinggi. So win-win for everybody bang dalam isu ini. Yes. Sebab itu Jan, apapun suara kita dalam podcast ini, Cakap Hub ini, kita mahu juga kerajaan menjadikan dia sebagai second opinion, kerana ini belum lagi muktamad. Kerana sekarang ini penjawat awam ini adalah penyokong tega kerajaan. Mungkin kita boleh bagi mereka pilihan. Saya lebih suka memberikan mereka sebagai satu pilihan. Nak pilih skim pencen, mereka boleh pilih skim KWSP. Kerana kalau kita tetapkan, saya risau benda ni akan menjadi backfire kepada sokongan mereka. Kerana kerajaan Anwar sekarang ni adalah satu kerajaan perpaduan yang begitu genting juga pada ketika ini. Fixed deposit mereka adalah anggota kerajaan. Jadi tindakan itu kena win-win. Beri mereka pilihan. Kalau kita tetapkan untuk mereka, tiba-tiba kalau penjawat awam tidak mendukung kerajaan, untung kerajaan kita pada hari ini. Sebab apa Shan? Kalau kita tengok balik Tun Daim, langkah tebuk atap, dia ada kaki nak melangkah. Langkah Dubai, dia buat langkah Dubai. Tiba-tiba langkah pergi mahkamah, kaki dia tak boleh jalan, tak ada kaki, tak boleh melangkah Shan. Macam mana? Jadi usaha untuk menjatuhkan kerajaan ni macam-macam langkah lagi lepas ni. Saya bukan nak bersyai. Bila kita bawa isu ni sebenarnya, isu yang lebih besar sekarang ni adalah isu Tun Daim sebenarnya. Sebab saya berasa research ataupun penyelidikan siasatan ke atas harta Tun Daim sebenarnya tak cukup Shan. Tak logik Tun Daim triliuner ni ada 7 biji kereta je. Takkan Tun Daim dekat Malaysia ni ada 71 syarikat je. Mana logik Shan? Waktu mencuri dulu besar mata dia nampak. Waktu kedawa mata tak nampak. Ini tak boleh. Kita tidak boleh bagi maaf kepada orang macam ni. Misalnya kalau kita nak bandingkan dengan Datuk Seri Najib, beliau adalah anak Perdana Menteri, anak Tun Razak, beliau sendiri Perdana Menteri, beliau sendiri adalah Presiden UMNO. Jadi munasabah sebenarnya kalau kita nak bagikan tentang soal pengampunan ini. Jadi kita kalau melihat balik Shan macam isu Tun Daim, keluarga Tun Mahathir, isu Datuk Seri Najib ni, orang cakap Malaysia ini sekarang ni dah berbaris kes-kes berprofil tinggi. Adakah ini sebenarnya menggembirakan rakyat ataupun sebenarnya akan menyebabkan rakyat jadi bosan dengan ahli politik? Rakyat sebenarnya dah lama bosan dengan ahli politik dah. Sejak kerajaan bertukar 3-4 kali ganda. Semakin hari semakin banyak orang rakyat yang rasional, tak ramai tapi ini semakin merebak. Maksudnya saya tak kisah kau BN ke PH ke PKR ke PN ke PAS ke Munin ke UMNO, semua pun diorang tak percaya dah. Dia ada banyak kelompok ni sekarang dah tired, dah frustrated dengan semua orang. Semua pun penipu, semua pun pelakon. Dia memang dah ada kelompok ni dah. Cuma berbalik kepada soal Tun Daim yang abang ceritakan tadi, saya nak kongsi satu fakta yang menarik juga. Apabila SPRM membongkarkan 71 aset tu, daripada 71 aset tu, dia ada 38 syarikat yang berdaftar nama dia lah, yang bukan nama dia saya tak tahu. Daripada 38 syarikat tu, lepas tu ada orang buat pula laporan audit, bukan MACC, sebab apabila 38 tu dikeluarkan, orang pergi dapat lah ada public report of the complement account. Rupa-rupanya 23 daripada 38 syarikat tu adalah syarikat yang rugi. Lepas tu maksudnya
Tun Daim bukan seorang businessman yang hebat. Isteri dia kata tak boleh, kita macam kononnya kerajaan ni dengki lah kepada korporat Melayu. Contoh lah konon sebab kebetulan Tun Daim ni Melayu kan. Dia nak main isu bangsa, kata kenapa kita nak dengki ke apa. Dia bukannya seorang businessman yang hebat. Daripada 38 syarikat yang didaftarkan, 23 adalah syarikat yang loose making money company. Atau sebenarnya Shen, tu sengaja dirugikan untuk elak membayar cukai. Dia rompak duit ini dan nak lari daripada cukai. Itu sebenarnya persepsi yang mereka buat. Sebabnya kita ni terlalu terikat dengan persepsi. Contohnya kenyataan saya yang minggu lepas, dalam episod yang sebelum ni saya mengatakan pusat pelacuran yang sesuai di Kelantan. Sebenarnya saya sengaja spark untuk peristiwa Paris of Malaya, di mana Kelantan pada satu ketika dulu pernah dikenali sebagai Paris of Malaya. Jadi mungkin generasi sekarang ramai tidak tahu, tapi saya yang pernah duduk di Kelantan 2 tahun, pernah belajar di Kelantan 2 tahun, orang Kelantan macam ni. Orang Kelantan ni Shen, pertama, dia adalah orang Melayu yang paling kuat sekali menguasai ekonomi. Tak ada siapa boleh dapat nafikan. Di Kuala Lumpur, mereka orang yang paling kuat berdagang, buka berniaga, buka kedai, jual kain, jual keropok. Tengok bersungguhnya bangsa Kelantan ini. Belum lagi kita pergi tengok dekat pasar Siti Khadijah, wanita-wanita mereka, perempuan-perempuan mereka, pandai bisnes. Dan orang lelaki negeri Kelantan saja berani turun laut, Shen. Orang lelaki negeri lain belum tentu berani. Orang yang berani turun laut ini adalah orang yang berani berdepan dengan cabaran. Sebab itu saya duduk di Kelantan, banyak keistimewaan negeri Kelantan ini. Nombor 1, harga barang mereka murah. Tak boleh lawan, Shen. Harga barang di negeri Kelantan ni orang cakap, kita kalau makan nasi, lauk, ada air, Shen, baru RM2. Boleh percaya ke, Shen? Betapa orang negeri Kelantan ni dia jaga ekonomi dia tu dahsyat. Dan yang paling best sekali, setiap kali raya, orang Kelantan adalah yang paling banyak balik kampung, terutamanya Hari Raya Korban. Kalau kita kita akan sibuk pada Hari Raya Puasa. Jadi kesimpulannya tadi sebenarnya, orang Kelantan ini yang tulis marah-marah saya itu, no, saya bukan kritik orang Kelantan. Saya sebenarnya selut dan begitu kagum dengan kekuatan orang Kelantan. Apa yang saya ceritakan itu adalah sejarah dulu yang mungkin orang ramai tak faham. Tu cakap tadi. Persepsi ni sebenarnya, Shen, adalah sangat bahaya. Jadi Shen, kita pun dah di hujung program ini. So ada lagi soalan-soalan akhir yang saya nak rasa untuk tanya kepada Shen. Soalan pertama ialah, adil atau tidak Datuk Seri Najib dalam perbicaraan dia? Tidak adil, tapi hari ini saya akan bagi huraian. Ia mungkin episod yang berbeza. Pandangan peribadi, sebab episod awal saya bercerita tentang pengampunan Najib kan, itu berbicara dari segi objektif. Yes. Tapi secara peribadi, setiap orang ada cita rasa masing-masing. Secara peribadi, saya memang nak Najib dilepaskan. Itu peribadi. Dan memang saya merasakan secara berfakta kes dia memang terlalu banyak kelumpungan. Dan seluruh dunia tahu pun, dia memang sengaja dipercepatkan pun. Tapi Shen, saya secara jujur dan terbuka, saya rasakan tidak adil. Kenapa? Puzzle dalam kes tersebut, Jolo tak ditemui. Bagaimana pemain peranan utama dalam kes SRC ini, 1MDB ini juga, adalah Jolo. Tapi Jolo sampai sekarang lesap. Kita boleh jumpa dia, Jolo membuat gaya jalan beruang, menukar muka menjadi badak. Macam mana info ni boleh dapat, tapi kita tak boleh tangkap Jolo ni tadi. Jadi, saya tertanya-tanya, Shen, kenapa kerajaan kita tak begitu serius menangkap Jolo? Kedua, kenapa tak disita harta aset keluarga Jolo di Malaysia? Kenapa? Kerana kalau tak silap saya, keluarga Jolo ni juga adalah kroni Tun Daim, adalah kroni Tun Mahathir sendiri. Jadi pandangan saya lah, Datuk Seri Najib tidak diadili. Soalan kedua, Shen, yang ujung-ujung ini, Shen, Tak, sebab saya nanti pun ada lagi 2 ulasan, tapi abang teruskan dulu. adakah betul atau tidak betul cara Datuk Zahid menguruskan damage control pengampunan itu? Tidak betul. Sepatutnya macam mana? Dia pertama tadi, macam di awal episod, dia tidak sepatutnya membatalkan Kongres Bumiputra, meletakkan satu Kongres Ekonomi Bumiputra melebihi Najib. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya tak sempat berbicara tentang isu Najib, tentang isu Zahid. Kalau abang ada pandangan yang berbeza, abang boleh kongsi. Bagi saya, tadi kan, kalau keseluruhan awal pengampunan Najib, Anwar tak salah, pengampunan Diraja tak salah,
Hasan Karim tak salah. Penyokong Najib tak salah. Semua orang tak salah. Bagi saya, situasi ini berlaku adalah disebabkan kesalahan Zahid. Oh, kenapa? Sebab bagi saya, Zahid menunggang populariti ataupun penyokong Zahid untuk menumbangkan Ismail Sabri. Dengan Ismail Sabri, apabila seorang Presiden UMNO menjadi Perdana Menteri, dia dengan hebat dia macam seekor harimau, buat dalam dewan dengan surah Azalina, kononnya masa tu belum jadi menteri kan, tukar AG sendiri, desak, kumpul semua ketua bahagian, desak Ismail Sabri untuk bebaskan Najib. Boleh ke? Hari ni Anwar pun tak boleh bebaskan juga. Dia yang memberi harapan palsu untuk desak pilihan raya cepat, lepas pilihan raya kita boleh bebaskan Najib. Dia yang memberi harapan palsu, bekerjasama dengan Anwar, kita boleh bebaskan Najib. Akhirnya diri dia yang terbebas, Najib masih belum lagi dibebaskan. Dan kita jangan lupa apabila Najib ni, mengapa pula dia punya pengampunan 2026 dan 2028? Masa itu dah lepas pemilihan UMNO dah. Adakah ini strategi Zahid untuk mencantas Najib daripada kembali berkuasa di UMNO? So, ini semua adalah permainan Zahid sebab dia terlalu berdrama dulu. Dia yang memberi harapan palsu kepada penyokong-penyokong UMNO. That's why pada hari ini penyokong-penyokong UMNO dia terlalu kecewa lah. Contoh, mengapa Kerajaan Pakatan Harapan runtuh pada 2018? Sebab pada ketika itu, sebab tu mereka kalahkan semua PRN, PRK. Terlalu berjanji. Dia punya harapan terlalu tinggi, terlalu high. Lepas menjadi kerajaan tak boleh deliver. Sebab itu ada langkah syaitan. Ini masalah Zahid. Bagi saya pandangan peribadilah. Adakah Shen tahu bahawa naratif dia akan umbi pada ketika ini ialah orang UMNO, pemimpin UMNO yang memenjarakan Najib, iaitu Ismail Sabri pada ketika itu? Tak ada kaitan dengan perkara Ismail Sabri. Sebab pada hari ini Zahid sendiri, menjadi timbalan Perdana Menteri. Azalina sendiri jadi menteri-menteri undang-undang. Dengan ketua Peguam Negara yang dilantik pada zaman Zahid dengan Azalina berkuasa pun, Najib tak dapat dilepaskan. Mengapa nak salahkan Ismail Sabri? Cuma bezanya dengan Ismail Sabri ni, dua ekor ni, Azalina dengan Zahid macam harimau. Tapi sekarang macam betina. Sampai sekarang tak buat press statement. Dan langkahnya untuk dapat 1 million tu, punya signature tangan-tangan tu, boleh ke membantu dari segi perundangan untuk membebaskan Najib? Bodoh. Buat kerja bodoh. Lebih baik kau pergi akar umbi 1 million untuk menarik lagi kembali sokongan UMNO ke, menjelaskan tentang dasar kerajaan ke. This buat kerja-kerja bodoh. Lepas tu saya dengar pula kabar angin yang pada malam tu, apabila dia postpone meeting Kongres Bumi-Putera Melayu tu, dia berjumpa dengan ketua bahagian, dia menangis. Benar tak benar saya tak tahulah. Dia nak sekarang ikut cara Hamzah menangis dekat pentas sebab Muhyiddin nak buat U-turn macam tu. Okey Shen, soalan Daim pula. Apa rasional Daim memecat peguamnya? Dia tak ada rasional. Dia macam dululah kita pendebat. So dalam actually perundangan dia banyak sama dengan pendebat. Contoh usul ini kan. So dalam usul ini dia ada banyak cara kita, banyak angle yang kita nak boleh debat. Kita nak bawa kes macam ni, kita nak bawa kes macam ni, kayu ukur dia berbeza kan. So dia punya 3-4 peguam tu mereka berkelahi. Sebab strategi Daim, kita jangan lupa Daim sendiri adalah jurusan undang-undang. Peguam. Dan kes ni ramai tak tahu. Ramai orang ingat Daim dah mati lah. Oh, ramai yang tak tahu tentang undang-undang. Oh, Daim ni sekarang ditangkap atau disasat, didakwa atas rasuah ke, pecah amanah ke, sakau. Tak. Daim tak bodoh. Kalau kita rasional, Daim sebenarnya selamat. Dia pijak. Dia pilih peguam yang pilih naratif, yang memilih untuk tidak membongkarkan aset. Sebab apabila dia tak membongkarkan aset, dia hanya boleh didakwa atas pendakwaan di mana kesalahan Section MACC, kamu tak melaporkan kepada MACC. Kalau disabitkan bersalah, baru penjara 5 tahun, denda 100,000. So kalau kamu dedarkan aset kamu, lagi banyak, kena bayar cukai nanti, bankrupt nanti, lepas tu lagi banyak. Itu akan jadi macam kes Najib. bijak. So Daim ni tak bodoh. Dia pilih peguam yang memang nak lawan ini aja. Dan pasal daripada akta ini pun sekarang mereka petikaikan bertentangan dengan perlembagaan negara. So dia pilih peguam yang seiring strategi ni. So Daim belum lagi apa orang kata dia betul-betul ditangkap. Tapi oleh sebab itu Perdana Menteri sebelum ni susah nak tangkap Daim. Cuma Anwar jauh lebih bijak. Kalau saya tak dapat tangkap kamu dari segi sini, sebijak-bijak kamu ni, liciknya kamu untuk tutup semua cara bagaimana kamu sakau,
Saya boleh guna akta ini sekarang untuk paksa kamu declare harta. Kamu declare harta, kamu mati. Kamu tak declare harta pun kamu mati. Itu Anwar. Soalan akhir pandang saya Shan ialah adakah individu yang dikatakan berada di beranda pejabat Perdana Menteri akibat daripada anaknya terlibat dengan kes minyak masak, akibat daripada setiausaha politiknya juga didakwa SPRM, sekarang ini benarkah Datuk Hamzah Zainuddin sedang berjinak-jinak untuk membantu kerajaan perpaduan bersama Anwar Ibrahim akibat tekanan daripada kes-kesnya? Tak. Cerita ini ada benar. Sebab dalam episod awal, bukan manipulasi. Pendengar-pendengar boleh pergi Google. Okay? Sebenarnya apabila YDPA, Sultan Abdullah pun kata Hadi Awang dengan Muhyiddin saja yang tolak bulat-bulat. Tapi pada keesokan harinya, korang pergi cek 22 atau 23 November 202 ke 23 saya lupa. Maksudnya sehari selepas Muhyiddin tolak, Dato' Hamzah pula kata mesyuarat MKT UMNO pada ketika itu mesyuarat MKT Perikatan Nasional PBBM. Okey. Bersatu. Mereka sanggup berunding untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Maksudnya Hamzah, dia bukan sekarang U-turn. Dia memang dari hari pertama Muhyiddin tolak bulat-bulat mendahaka kepada Yang di-Pertuan Agong, Hamzah dah memang bercadang nak bersama kerajaan dah. Cuma pusing-pusing hari ini dialah yang dikabarkan berjumpa dengan PMO nak selamatkan anaknya dan sebagainya. Tapi Hamzah ini juga seorang political operator. Maksudnya sebelum dia berjumpa dengan PM tu, dia melemahkan kepimpinan Muhyiddin dulu. Dia yang supply seorang keluar. Abang masih ingat tak? Bahawa saya kata MP Bukit Gantang ni dia bekas orang UMNO bang. Dan kesemua orang-orang UMNO yang dari dulu keluar daripada UMNO masuk PBBM ni, Hamzah yang bawa. So Bukit Gantang ni orang Hamzah. So Hamzah yang nak jatuhkan Muhyiddin. Faham. Hamzah yang sekarang berjumpa dengan orang PMO untuk selamatkan diri. Sebab saya kata PBBM akan berkecai. Jangan disebabkan Najib kau orang berbeza pendapat. Saya nak tanya abang satu soalan last, lepas tu saya nak bongkar satu berita panas sebelum tamat episod inilah. Apa pandangan abang sebagai seorang ketua pemuda cawangan UMNO berkaitan kenyataan Hasan Karim, di mana UMNO perlu tukar presiden sebelum pilihan 16 disebabkan Zahid adalah liability dan disebabkan Zahid orang Melayu tak sokong UMNO, dan disebabkan Zahid juga kerajaan ini ataupun UMNO akan kalah lebih banyak undi pada pemilihan yang akan datang. Maksudnya Zahid perlu di-replace ataupun tidak. Itulah sebenarnya Hasan Karim ni kita boleh panggil dia sebagai langau. Dia sentiasa berbunyi macam lalat hijau. Tunku Abdul Rahman pernah bercakap bahawa Mahathir ni pun macam langau. Jadi pada era baru sekarang ini, Hasan Karim ni tadi ni, dia adalah langau zaman baru ini sebab dia asyik berbunyi. Orang cakap sikit dia nak komen. Sebabnya, kalau dia ahli PKR, ahli Parlimen PKR, dia ada locus standi dan tanggungjawab kapasiti dia adalah untuk parti dia, untuk PKR. Dia tak boleh tiba-tiba nak bercakap tentang UMNO, dia tak boleh tiba-tiba nak bercakap tentang PAS, dia tak boleh nak bercakap tentang parti-parti lain. Saya kira dia dah menyalahi etika. Itu yang pertama. Sebab, dia kena fikir sekarang bahawa dia ni meminta dan menekan untuk Presiden UMNO bertukar. Bertukarnya Presiden UMNO dengan PKR sendiri, tekan je satu button habis terabur semua. Jadi sekarang ni apa cadangan dia sendiri adalah menggali kubur PKR sendiri. Apabila Presiden UMNO bertukar, Hasan Karim jadi pembangkang, bukan jadi kerajaan. Itu yang tak betulnya. Cuma sekarang ini saya suka dengan Anthony Locke. Semua pihak bawa bertenang. Jangan kerana Najib seorang kita berbalah. Najib sah-sah duduk kat dalam tak diganggu. Najib sah-sah duduk dekat dalam sudah aman. Hanya menjalani hukuman secara VIP. Tapi isunya sekarang, macam Hasan Karim ini, kita tak tahu sebenarnya apa matlamatnya. Satu, ada yang bercakap Hasan Karim ni tak dapat jadi menteri. Sebab itu dia marah dengan Anwar. Kedua, Hasan Karim sendiri dia tak kerja jawatan, dia cakap. Dia hanya seorang pejuang kepada integriti. Tapi Hasan Karim ini juga pernah pada ketika beliau menjadi pembangkang, beliau menyokong Ismail Sabri.
Kalau Shan masih ingat, maksudnya beliau ada salah seorang yang pandangannya memang sentiasa berbeza dengan orang lain. So, tak mustahil, bukan perkara luar biasa pun apabila dia minta Presiden UMNO bertukar. Pandangan saya pula, Presiden UMNO belum tiba masanya untuk bertukar. Sakit ke tak sakit ke, dia mesti berada di kursi itu, Shan. Pandangan saya pula, walaupun saya bukan peminat Zahid, walaupun saya ni have to be honest, walaupun juga saya bersetuju dengan kenyataan Hasan Karim apabila Zahid adalah liability kepada UMNO, saya tak nafikan. Cuma persoalan saya ialah tiada lagi pengganti Zahid yang sesuai. Sebab Tokmat, Khalid Nordin, Wan Rosdi tu jauh lebih lembab. Tadi saya baru bantai Zahid isu Najib. Sekurang-kurangnya Zahid ada lagi berdrama sekarang. Yang tiga-tiga ni diam sampai sekarang. Apa statement timbalan Presiden? Apa statement naik Presiden tentang Najib? Yes. Ni worse than Zahid. Johari ada, tapi dia masih belum cukup lagi matang atau lama dalam UMNO kan. So maybe future. So selemah-lemahnya Zahid, he is at this moment tak ada pengganti. Takkan nak Tokmat, orang yang play safe sangat kan. Isu Najib tak bersuara sampai sekarang. So itu pandangan saya lah. Tadi abang nak kata apa? Abang nak tambah? Itulah sebenarnya Shan, kalau kita tak sedar tak sedar, kita dah 1 jam Tapi sebelum berbicara 1 jam, saya last berita panas saya nak berkongsi dengan pendengar-dengar. Last saja, bukan persoalan. Tapi isu ni penting juga. Kalau benar kan, dia memang kita perlu titik beratkan. Beberapa hari yang lepas, tak semalam aja, Sarah report dia melaporkan isteri muda kedua, okey, Ragat, Taib Mahmud, okey, SPIM ambil perhatian, PDRM ambil perhatian, kerajaan ambil perhatian. Kalau laporan ini benar, amat berbahaya. Okey, dia tarik. Sekarang sebab Taib Mahmud kan, governor ni Taib Mahmud dekat ICU. Dah tua dah, memang sakit dah. Bukan berlakon, memang betul. Dia tarik dia punya equipment semua daripada hospital, paksa dia bawa balik rumah. Tapi sebelum dia paksa dalam hospital tu, doktor-doktor tu, jururawat tu semua nak tahan. Dia kata tak boleh sebab bahaya, akan membahayakan kesihatan Taib Mahmud yang memang dalam ICU dah. Ya. Okay? Dan kejadian ini memang pun dah diramalkan oleh anak Taib. Sebab itu anak Taib tu dia ada surat daripada mahkamah untuk diberikan kepada doktor, tunjuk kepada isteri muda yang Ragat tu, kalau dia nak bawa tu, tunjuk surat mahkamah ni, tak boleh. Okay? Sebab dia akan membahayakan kesihatan Taib Mahmud. Dia bawa juga. Itu pembongkaran yang pertama. Pembongkaran yang kedua adalah Ragat ni dia bukan rakyat Malaysia. So dia sekarang dalam laporan yang sama ada gambar-gambar semua. Dia sekarang macam dalam beg tu dia ambil semua harta berpuluh-puluh atau beratus juta tu, macam nak keluar daripada Malaysia. So kalau laporan ini benar, kita berharaplah kan, bagaimanapun ini wang Malaysia, bagaimanapun Taib Mahmud adalah bekas governor kita, ambil perhatian, jaga kesihatan dia. Lepas tu jangan benarkan Ragat ini keluar daripada Malaysia. Siasat berku apa yang perlu diperlukan. Ini ajalah cerita yang saya ingat berkongsi. Wah, hujung-hujung ini saudara-saudari makin panas, makin hot perbincangan kita. So untuk episod kali ini, banyak rahsia yang kita telah bongkar yang sudah menjadi bukan lagi rahsia. Itulah kehebatan Cakap Hub, kita punya identiti. Kita berbicara tanpa tapisan, tanpa halangan dan juga tanpa sekatan. Kerana kita percaya apabila kita menyajikan kepada anda berita-berita yang sensasi, panas, cerita-cerita yang sahih dan benar-benar berlaku, peminat-peminat kita sentiasa terus menyokong Cakap Hub. Jadi itulah pengajaran daripada beberapa pembongkaran kami. Okey geng, Alhamdulillah kita ada bersama dengan mereka diorang ni. Okey, jadi aku akan bawa daripada tajuk awal-awal tadi, dia cerita pasal yang di Pertuan Agong. Ini semua keputusan apa semua, and hanya Perdana Menteri dan juga Menteri Wilayah hanya kutip nama siapa yang hampa nak, jadi bawa pi ke lembaga pengampunan. Dan juga lembaga pengampunan pun akan buat undian, akan buat mesyuarat dan atas persetujuan yang di Pertuan Agong. Aku dengar kata untuk 2023 Sultan Johor dah ampunkan lebih daripada 20 orang.
di negeri Johor tau, untuk, kalau tak silapku, untuk penjara, untuk orang yang dipenjara di bawah negeri Johor. Sultan Johor pun dah ampunkan 20 orang kan 60 orang, lebih kurang banyak tu lah, di antara tu lah kan. Cuba hampa boleh tengok, siapa-siapa je boleh mohon. Sebab keputusan yang di Pertuan Agong, kalau ikutkan lembaga pengampunan, mereka tak mahu ampunkan pun, malah mereka minta supaya Najib teruskan denda tu. Tapi apabila budi bicara yang di Pertuan Agong kan, saja dia nak bagi juga 50%, 75% pengampunan, dan juga daripada 210 juta kepada 50 juta habis. Gila punya banyak. Lepas tu pula denda hanya 6 tahun saja penjara. Denda dia merengkut dalam penjara hanya 6 tahun. Jadi apa boleh kata yang di Pertuan Agong lagi pun Najib Razak tu orang Pekan, orang Pahang. Yang di Pertuan Agong ketika itu daripada Pahang. Sebelum dia berangkat balik ke Pahang, dia adalah yang di Pertuan Agong. Dan kita tahu Najib Razak dia ada hubungan dengan istana Pahang daripada dia muda lagi. Dan kita dengar Najib Razak adalah menteri besar di dalam Malaysia yang paling muda. Tapi yang paling ku tak boleh belah yang duk pertikaikan segala-galanya. Duk pertikai ni Allah saja yang tahu. Kan? Dan yang orang petikai tu dia tak sedar diri. Dia tu pun lagi teruk, tak dan dengan muda lagi dah curi duit. Kan? Lepas tu salahkan kerajaan hari ni sebab kan dakwa dia. Kan? Sebab kan dia dia macam dia dapati bersalah. Salahkan kerajaan hari ni. Sedangkan yang buat pertuduhan kepada dia tu parti lama dia, Parti Bersatu. Muhyiddin Yassin. Daripada Armada di bawah Parti Bersatu yang buat pertuduhan, yang bawa bukti, yang fight di mahkamah tu Parti Bersatu. Bukannya Anwar Ibrahim, bukannya kerajaan hari ni, bukan parti yang ada di dalam kerajaan hari ni. Aduh, pelik lah. Dah lah curi duit, umur baru 20 lebih dapat jadi menteri. Kan? Lepas tu tiba-tiba dia rasa dia ada kuasa, dia ambil duit parti dia, pibuh dalam ASB. Malu ke orang. Lepas tu pibuh ke dalam Ekombank BSN. Itu orang kata pemikiran budak-budak. Kan? Anda contoh macam kita umur 30-40 ni kan. Bukan nak kata lah, jarang lah kita nak jumpa orang umur 30-40 yang contoh macam aku, keluarga aku tak ada yang tak ada yang penjawat awam ke apa semua. Tak ada, memang tak guna BSN ni dah bertahun-tahun. Hanya anak-anak kita je guna BSN. Kan? Sebab tu bila Lokman Adam pun bila sebut BSN dia nak tergelak lah. Menteri menggunakan bank BSN. Hak yang si Mukris ni pun sama. Dia pun sebab abang dia dah kena siasat, dah dipanggil oleh SPRM dan dah dibagi tempoh untuk declare kekayaan, declare aset kekayaan dalam negara, luar negara. Kan? Lepas tu Mukris memang tak dipanggil oleh SPRM lagi. Kan? Boy-boy ni. Tapi apabila dia start bersuara, kan? Oh, inilah poin untuk dah hentam kerajaan. Mukris pun kena sedang lah. Lo ni, hang tak perlu fikir bab-bab Najib ke, bab yang di Pertuan Agong bagi pengampunan separuh ke apa ke. Hang tak perlu fikir. Hampir fikir pasal dekat abang hang tu. Hampir fikir macam mana kekayaan abang hang tu boleh kaya sampai tara tu. Kan? Macam mana abang hang tu dapat tapau habis projek-projek daripada Petronas. Hang cuba hampir fikir apa yang pak hang buat sepanjang 22 tahun. Hang tak payah sembang lah wahai Mukris. Hampir fikir soal adik-beradik hang lah. Nah, sebab lo ni hang dah tak jadi ahli Dewan Undangan Negeri Kedah dan hang dah tak jadi ahli Parlimen Jerelun. Jadi fikir untuk adik-beradik hang, untuk selamatkan adik-beradik hang, untuk selamatkan kekayaan abang hang, adik-adik hang ataupun hang sendiri ataupun pak hang, mak hang, tok hang. Hampir fikir untuk selamatkan kekayaan mereka dulu. Dan soal-soal pengampunan ni, soal-soal keputusan yang di Pertuan Agong, kita jangan biadab lah. Tony Pua pun buat hal, lepas tu Hasan Karim pun buat hal. Apa dia ni? Kan? Kita tahu, memanglah hang ada ni. Kita pun tahu, memang kita ni lawan Najib ni kau-kaunya. Aku lawan Najib kau-kaunya. Aku buat YouTube ni pun sebab lawan Najib. Memang lawan Najib hidup-hidupnya, kau-kaunya lawan Najib. Kan? Tapi apabila keputusan tu bukan Anwar Ibrahim buat. Bukannya Menteri Wilayah buat keputusan tu. Kan? Dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Najib.
Kan lembaga pengampunan memang nak sangat Najib teruskan di dalam penjara sehingga cukup apa yang dah 12 tahun dan juga 210 juta. Lepas tu kita siapa kita dah nak petikai? Sebab kita pun tahu yang akan bagi pengampunan adalah hanya yang di-Pertuan Agong dan raja-raja sultan-sultan di setiap negeri itu. Allah. Tadi pun dia ada selit juga soal ketua pemuda UMNO. Aku pun ketua pemuda UMNO pun aku tak faham dengan dia. Jujur aku cakap, aku tak faham. Kita duduk tengah fikir soal penyewa awam, soal pendapatan negara, perbelanjaan negara untuk tahun ni, untuk 10 tahun akan datang, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang kan. Aku pun tak tahu. Mungkin sebab mereka tak tahu. Tapi mereka hanya nak bidas kerajaan. Mereka nak bidas orang-orang yang tidak bersefahaman bersama dengan mereka. Apa siapa mereka boleh hentam, mereka hentam. Langsung ada, seperti mana Hak yang Shen tadi cakap, adakah hampa dengar ketua pemuda UMNO hentam Tun Daim, hentam Mahathir? Adakah hampa tengok? Dia buat video hentam Daim. Kekayaan yang hak yang mereka dah rompak. Ada ke? Tak ada. Aku tahulah, aku follow TikTok dia. Kan? Dia segala apa yang di dalam kerajaan yang dia boleh petikai, tetap dia petikai. Kan? Dan kalau ni asbab Najib ni pada akulah kan. Tak ada siapa-siapa yang puas hati seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Kan? Said Pakatan Harapan pun tak puas hati dengan keputusan tu, Said UMNO pun tak puas hati dengan keputusan tu. Jadi macam di dalam gabungan kita ni sama-sama tak puas hati. Melainkan salah satu side Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ni ada salah seorang, ada di antara parti ni dapat keuntungan. Contoh, Najib dapat pengampunan penuh. Sekurang-kurangnya UMNO puas hati. Kita hentam, tapi di perasaan UMNO dia puas hati. So dia boleh terima. Kita akan hentam jugalah kan. Tapi sekurang-kurangnya side PH dan side BN ada yang puas hati dengan keputusan tu. Tapi dua-dua tak puas hati. Hak yang kesiannya tak tahu pasal Anwar Ibrahim kena, Menteri Wilayah pun kena. Hak yang si muda haram jadah ni duk jadi bengong macam tu. Dan last soal tajuk Najib ni, apa hak yang Shen tadi dia ada cakap, takkanlah setiap pertuduhan Najib, kalau macam Najib ada 3 kes ni didapati bersalah, takkanlah Agong kena bagi 3 kali pengampunan. Sedangkan kes Najib ni dia dah berjalan daripada tahun 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Dah dekat 7 tahun dah kes 1MDB, SRC ke apa sini, dah hampir 7 tahun dah berjalan. So, tunggu settle semua barulah mohon pengampunan. Settle masalah supaya Najib tu dikeluarkan, dia dah tak perlu fikir kes-kes dia dah. Tak apa, sabarlah. Tunggu bagi habis semua tu kes, dah. Barulah minta pengampunan. Dan yang kes, yang isu seterusnya, isu Muhyiddin ni lah. Isu Muhyiddin kan, ada terkait dengan Spenco, 4 bilion perbezaan, alihkan syarikat daripada syarikat yang sepatutnya syarikat Bumi Putra, syarikat memang yang servis dia murah untuk kereta-kereta penyewa awam, kenderaan-kenderaan untuk penyewa awam. Murah gila-gila punya, tahu-tahu dah zaman Mahathir tu, bab ni zaman Muhyiddin pula. Dia pergi bagi dekat syarikat yang kos yang tersangat tinggi hingga berbilion punya kos. Cuba berfikir tengok, dia boleh pergi bagi macam tu je. Kan, Spenco. Mazli Malik pun dia dah mendedahkan soal Spenco ni. Cuba berfikir tengok kan. Dia nak kuasa kan, dia nak berkhidmat untuk rakyat kan, ataupun dia nak berkhidmat untuk perut-perut depa. Sedangkan bayangkan Nazar lebih murah gila-gila punya. Aku cukup tak puas hati soal Spenco ni. Betul-betul depa buat duit punya apa-apa ni. Betul-betul depa nak sakau, betul-betul depa nak korek hak rakyat, buat duit kau-kau punya. Kenapa pi bagi dekat projek, pi bagi job, pi bagi secara direct nego kepada syarikat yang Allah, aku geram sungguh. Tambah kalau dia pergi bagi Spenco tu adalah owner dia Melayu, kita boleh terima lagi. Ni bagi owner dia Cina. Aduh.
apa jenis manusia lah, tapi Melayu tapi bagi dekat Cina sepak muka dah boleh ada akal. Jadi ya kan, kalau untuk tajuk seterusnya hak yang dapat ulas tadi soal Datuk Seri Anwar Ibrahim, aku memang Allah saja yang tahu kan. Kalau betul-betul lah macam dia cakap de-dollarization, aku nak sebut dah masalah kan. Cuba apa boleh tengok kan, idea orang pertama yang bagi idea berdagang dengan mata wang sendiri antara negara dan negara. Kalau kita nak ambil barangan daripada China, kita boleh guna mata wang sesama kita. Sebab kalau ikutkan US dollar ni, dia ambil untung atas angin. Dia atas perdagangan antara negara ke negara. Sebab sekarang ni kita nak beli barang daripada US, daripada mana-mana, kita perlu menggunakan US dollar. Jadi sekarang ni bila terkait dengan US juga, bila Anwar Ibrahim dapat membentangkan kepada US, kami nak berdagang dengan negara kami ni sesama mata wang. Jadi sebab tu sekarang ni majoriti berapa puluh peratus barangan yang datang hasil di dalam negara kita daripada China. Sebab tu Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah cakap 25% sekarang ni kita berdagang dengan China direct sesama mata wang kita. Malah kita nak berkembang kepada Indonesia, kepada Thailand, kepada negara-negara lain supaya kita dapat rendah jimatkan kos sara hidup. Jadi pemikiran Anwar Ibrahim ni pada aku memang sangat-sangat luar biasa lah kan. Dia tahu, dia macam memang dia dah rancang siap bila dia tahu berapa pendapatan negara, berapa perbelanjaan negara, apa dengan mata wang, dengan OPR, dengan inflasi, dia dah baca siap dah. Dan sekarang keputusan demi keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim memang power, memang kalau hampa tanya aku. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak fokus sangat kepada mata wang? Kenapa? Sebab kalau dia nak fokus kepada mata wang, dia nak fokus untuk mengukuhkan mata wang, dia wajib naikkan OPR. Tetapi kalau dia naikkan OPR, macam OPR ni adalah interest rate lah kira. Kalau dekat US dia tak panggil OPR, dia panggil interest rate. Kalau di dalam negara kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia fokus kepada mata wang, dia terpaksa naikkan OPR. OPR sekarang dah 3%. Kalau kita duk bayar hutang bank RM1,000 sebulan, dan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bank negara menaikkan kepada 4% ataupun 4.5%, siapa yang akan terkesan? Sebelum ni kita duk bayar hutang 1,000. Tiba-tiba kita kena naik balik kepada 1,200. Sebab apa ni? Perdana Menteri kita duk fokus duk nak jaga mata wang. Dia keburukan dia pada aku lah, atas pengetahuan aku serba sedikit. Kalau interest rate kita rendah, pelabur yang nak letak duit di dalam negara kita ni kurang. Pelabur-pelabur yang jenis duk nak letak duit ni, mereka akan pergi letak duit dekat negara-negara yang interest dia tinggi. Bila interest tinggi, keuntungan tinggi. Jadi sebab itulah sekarang ni banyak pelabur dia pergi letak duit dekat US. Sebab US sekarang ni interest dia 5.5. Tapi kalau dia letak di dalam negara kita, hanya 3%. Jadi untung dia tu sikit. Jadi janganlah pada aku, kalau hampa faham sistem ni serba sedikit basic ni, hampa akan faham apa tindakan Anwar Ibrahim. Tapi kalau hampa sengaja, hampa buat-buat tak faham, tapi hampa faham, tapi sengaja dia nak politik kan, hampa akan politikkan mata wang lah. Yang paling aku best tadi, mereka membincangkan soal pencen. Dan bila dia cakap soal KWSP, aku cerita apa? Aku duk dengar beberapa orang terdekat dengan aku. Bila dia ni pencen nurse lah, pencen tu adalah duit 200,000, macam 200,000 lebih sikit. Hanya aku duk dengar kurang daripada 400,000 macam tu lah. 300,000 ada, 200,000 ada, 100,000 pun ada. Tetapi bila aku dengar orang yang duk kerja offshore sebelum ni, tapi yang kerja permanent lah, bukannya kontrak, dan beberapa orang dia duk kerja kilang puluhan tahun, dia duk kerja syarikat swasta. Pencen ni bukan pencen, duk di dalam KWSP, print KWSP 1 juta, 1.3, ada aku pernah tengok 1.8. Aku hanya sembang lah kan, bila aku duk beratok dekat KWSP sebab aku pernah lah kerja. Jadi aku nak kena pi
print aku punya nombor akaun sebab aku tak tahu nombor akaun. So aku nak kena pergi kat mesin sambil-sambil duduk beratok tu dia duduk pegang kertas sebab dia ada print, kita boleh tengok berapa baki di dalam akaun kita apa semua. Jadi sambil-sambil duduk sembang, dia tu tua dah kan. Kira level-level pencen apa 1.7 kot. 1.7 bla-bla nombor per aku terbiak betul dia tu kan. Gaji dia bermula gaji 2,000 lebih. Tapi dia ni memang macam dia ada diploma degree macam tu lah. Sebab tu daripada dia umur 20-an dia dah hampir dapat 2,000 lebih. 20-an 40 tahun dulu berapa gila tak gila hampir dapat gaji 2,000 lebih kan. 40 tahun hak yang lalu hampir dapat gaji 2,000 lebih. Kira hebat lah Pak Long ni. Sembang dengan dia kata naik pangkat pi syarikat tu, pi syarikat. Lepas tu dia lah yang orang yang bagi idea dekat aku. Dia kata kalau nak kerja kilang, nak kerja syarikat swasta, jangan kekal di syarikat yang sama sampai puluhan tahun. Ada peluang hantar resume, ada peluang hantarlah, pilah hantar resume, interview sana, interview sini. Lepas tu nampak peluang gaji naik pun lompat sana, ada sikit lompat. Barulah kita dapat hajat gaji kita tu berkembang. Jangan duk makan hanya di satu syarikat tu sampai puluhan tahun. So kenaikan gaji kita tu kurang. Jadi apabila kita pergi interview, kita rajin dia kata, kita hanya pergi cari syarikat je. Pergi cari hantar resume, ambil tahu sikit apa interview pi. Yang mana kita memuaskan hati kita, kita nampak selamat masa depan kita. So kita boleh pergi kerja situ. Alhamdulillah. Last aku jumpa dia dekat Penang kan, sebab waktu tu aku duduk dekat Penang ni and then aku pun cemburu lah. Tapi apabila sekarang ni bila berbincang soal isu-isu pencen dan apabila berbalik kepada Hak Shen tadi cakap kan sampai 1 juta, yes, memang betul. Perkara tu memang betul. Sebab KWSP dia akan gunakan duit kita untuk pergi melabur, untuk nak pergi hasilkan lagi duit berbilion-bilion ringgit. Dan apabila KWSP untung, dia akan bagilah kepada orang yang ada berapa duit yang kita ada di dalam KWSP, tengok berapa peratus. So KWSP akan bagi ikut peratus, ikut berapa amount ataupun berapa duit yang ada di dalam KWSP. Tapi aku ni kalau sembang bab kira macam KWSP ni sedih ya. Tak ada lah. Aku hanya pernah kerja bernama kilang 6 bulan, tapi kilang yang aku kerja tu teruk. Sebab kerja wedding je, tapi aku rasa teruk sangat sampai aku sakit mata. Sedangkan aku short mata. Sebelum aku bekerja kilang tu, aku kerja dekat Sapura Kencana. Tapi Sapura Kencana, dia just contract. Bila aku piduk Penang, aku kerja kilang tu, barulah aku rasa KWSP dan PKP hari tu habis. Jadi, isu yang soal KWSP ni, dia ada pro and con lah. Dia ada untung dia ada buruk dia. Tapi itulah, untuk kita nak keluarkan, kita nak gaji bulan-bulan pun boleh juga selepas kita pencen. Kita ada duit 1 juta. Han nak ambil, kalau Han nak ambil 500,000, ambil 500,000. Dan 500,000 ringgit lagi tu, Han buat untuk gaji bulanan Han. Pun boleh. Han nak setiap bulan KWSP bubuh ke dalam akaun Han 5,000. Ibarat pencen Han masuk 5,000. Han kira lah tengok 5,000 kali dengan berapa puluh bulan untuk Han nak dapatkan 500,000 ringgit. Malah 500,000 hang tu masih beranak lagi. KWSP boleh guna duit baki di dalam 500,000 ringgit lagi tu untuk invest. So hang boleh dapat dividen lagi tinggi, lagi. Shen pun tadi cakap hanya makan dividen saja. Pun boleh. Jadi dia ada keuntungan. Ini bukan tuduhan jahat yang dok kata dok nak jatuhkan martabat Melayu, ini dok nak tarik hak orang Melayu, dok nak hapuskan pencen. Ya Allah, jenis orang tak faham bahasa ni. Tambah pula yang dok melalak soal-soal pencen ni, yang dok kerja mega, yang tak ada kaitan kerja dengan penjawat awam, yang tak bekerja, yang dok kerja kilang, dia pula yang duduk sibuk soal pencen. Aku tak faham lah. Jadi kerajaan pun sebelum dia nak buat sesuatu, mereka akan berbincang. First kali dia bermula daripada kabinet. Kabinet dia akan cerita dekat yang di Pertuan Agong apa yang dia akan usaha buat. So yang di Pertuan Agong bersetuju, bawalah ke dalam kabinet. Lepas tu bawalah ke dalam sidang parlimen, berbincang, berbahas, menjelaskan pro and con, apa yang untung, apa yang rugi, bla 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 semua.
Bila semua ahli-ahli parlimen bersetuju ke apa semua, jadi barulah lulus. Saja-saja takkan berlaku. Takkan tiba-tiba digubah, diluluskan. No. Mesti akan dibincang dulu, akan berbahas dulu soal satu-satu yang akan bawa ke dalam sidang parlimen. Okey, seterusnya soal Tun Daim. Tun Daim. Dia sekarang ni, salah satu Tun Daim ni, dia dah tak bermaya. Apa yang kulihat lah. Dia dah tak bermaya, dia dah tak mampu, dia dah tak larat dah. Tapi apa lagi cara untuk dia nak lawan kerajaan dengan menggunakan wahai rakyat lawanlah musang berbulu ayam, wahai rakyat yang mata duduk corot sebelah dengan tak boleh berjalan. Itu sajalah. Bayangkan kekayaan Daim tu tahu mana. Kalau kita duduk tempat Daim, kita tahu diri kita apa yang pernah kita buat. Kenapa kita malah berkaya, memang kaya gila-gilanya. Kalau ikutkan Tun Daim adalah orang nombor 1 yang terkaya di dalam negara kita. Kenapa dia tak declare aset dia? Cuba hampa fikir secara logik. Kalau dia declare aset dia, of course SPRM akan hantar kepada LHDN. LHDN akan cek balik, betul ke cukai tahunan yang dia bayar tu? Kan, berapa nilai yang sepatutnya? Tahu-tahu sepatutnya dengan kekayaan itu dia macam dia duk kena bayar 200 juta, 300 juta cukai saja, tapi rupa-rupanya dia bayar 1 juta aja. Jadi Daim dia akan rugi lagi ratusan juta kalau dia declare aset. Kalau dia bawa kes ini ke mahkamah atas apa yang berlaku dekat Daim, habis-habis pun sejuta lah. Juta untuk nak bayar lawyer, untuk nak bayar denda dekat mahkamah sebab dia tak declare aset. Dia ingat settle lah. Tapi jangan lupa, dia tu bekas menteri. Perdana Menteri kita daripada dulu lagi duduk sebut soal Tun Daim ni. Kena ingat, Anwar Ibrahim daripada dulu lagi dia duduk sebut soal Daim ni. Jangan lupa. Dan selepas Anwar Ibrahim dipecat, selepas tahun 2000 hingga tahun 1999 sehingga tahun 2000, yang menjadi Menteri Kewangan adalah Daim balik. Kita tak lupa. Tapi tak apa. Kita tunggu apa yang akan diperkatakan oleh Tun Daim. Okey. Dan yang seterusnya, tadi Shane pun dia ada cakap soal kesalahan Zahid. Yes, kita nampak juga. Bila Shane ni cakap, dan bila berfikir balik, flashback balik, apa yang Zahid ucapkan waktu zaman Perikatan Nasional, waktu UMNO ada bersama PN, tapi mereka tidak sebulu dengan Parti Bersatu. Kan? Bila tengok balik, flashback balik, bila Azalina pun cakap, peguam adalah peguam kita. Kita perlu buat pilihan raya. Kan? Nampaklah. Kan? Agak, memang harapan palsu lah yang diberikan. Tahu-tahu masuk-masuk pilihan raya tak menang. Dan sekarang ni pun, peguam negara hari ni pun yang dulu Azalina kata peguam negara perlulah peguam kita. Sekarang ni pun peguam negara ni kalau tak silap aku atas sokongan Anwar Ibrahim, atas persetujuan Anwar Ibrahim. Sebab kita tak pernah kenal kan. Kita pun tak tahulah, aku tak pernah kenal. Tapi rupanya tengok Anwar Ibrahim lantik dia ni sekian. Kan? Jadi Anwar Ibrahim bersetuju, yang di-Pertuan Agong bersetuju, dan katanya lepas ni peguam negara akan duduk di bawah yang di-Pertuan Agong. Aku setuju 100% supaya peguam negara tiada kepentingan politik, yang paling best. Dan juga SPRM duduk di bawah yang di-Pertuan Agong. Paling aku respect. Dan juga kalau boleh polis pun duduk di bawah yang di-Pertuan Agong. Supaya kerajaan yang akan datang, sama ada kerajaan zalim, kerajaan Taliban ke apakah, tidak dikuasai polis, SPRM, peguam negara, ketua hakim negara. Kita pastikan yang 4 agensi ni, hak penting-penting ni, yang akan digunakan oleh seperti mana zaman Mahathir tu, letak di bawah yang di-Pertuan Agong. Senang, settle masalah. Dan yang terakhir aku akan bawa pasal Hamzah Zainuddin. Ni ejen. Dulu, waktu zaman PRU yang ke-14, yang menjadi ejen di dalam UMNO, yang bawa orang-orang UMNO pergi masuk ke dalam Parti Bersatu adalah, kita dengar, Hamzah Zainuddin. Satu lagi Hishamuddin. Tapi Hishamuddin tak dan.
Mungkin tak ada, mungkin dia kata hampir dulu. Dan last datang kerajaan tumbang. Kan? Lepas tu, sekarang ni tiba-tiba ada seorang ni, dia pergi duduk di dalam PMO. Dia pergi masuk ke dalam bangunan Putrajaya. Dia nak pergi jumpa Perdana Menteri ke apa? Kan? Dan kita boleh tengok, seperti mana Shen tadi cakap, ahli parlimen Bukit Kantang. Rupa-rupanya logik tau. Logik tau apa yang Shen cakap tadi tau. Kan? Sebab Hamzah Zainuddin daripada BN. Dan ahli parlimen Bukit Kantang, Syed Omar kalau tak silap, dia pun daripada BN asalnya. Kenapa? Mereka hidup di ke dalam Parti Bersatu. Kalau tak silap aku, yang ahli parlimen Bukit Kantang asalnya memang dia dah jadi ahli parlimen daripada Barisan Nasional dekat Bukit Kantang. Lepas tu PRU 14 dia tak dicalonkan, tapi dia bertanding dengan menggunakan bebas. Lepas tu bila kerajaan Pakatan Harapan 1% tumbang, dia naik, dia sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, so dia masuk ke dalam Parti Bersatu. Dan kalau tak silap juga antara dua, aku tak confirm sangat, dia daripada UMNO memang menang di atas tiket UMNO PRU yang ke-14 apabila berpecahnya UMNO, pakat keluar daripada UMNO. Dan waktu tu kerajaan Pakatan Harapan 1%. Ahli parlimen Bukit Kantang dia macam dia jadi kerusi bebas. Dia ni jadi ahli parlimen bebas. Dan bila Perikatan Nasional tubuh kerajaan, dan dia menyokong Muhyiddin Yassin. Kalau tak silap dia antara dua tu lah. Tapi kita boleh tengok kan. Saja-saja kenapa Hamzah tiba-tiba dia gelabah kemarin. Sidang media yang paling hipokrit yang Hamzah Zainuddin buat. Hipokrit gila kan. Nampak tiba-tiba ada sidang media. Bila isu dia tu viral, ada seorang ahli parlimen pembangkang, pimpinan tertinggi ahli parlimen pembangkang boleh ada di dalam bangunan Putrajaya, kerajaan perpaduan. Esok tu terus ada sidang media yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Pasal tak? Hampa tengoklah sidang media. Hampa boleh tengok dekat Malaysia Kini ke apa kan, ada buat sidang media. Hamzah Zainuddin lead sebagai ketua pembangkang. Kita tak tahu. Kalau memang Hamzah Zainuddin kata calon tunggal sebagai Perdana Menteri adalah Muhyiddin Yassin. Tapi sepatutnya kalau betul-betul dia tu sebagai calon Perdana Menteri, kenapa dia tak jadi ketua pembangkang? Hang kenalah jadi ketua pembangkang kalau betul-betul hang akan jadi Perdana Menteri. Tapi Muhyiddin tak berani nak menghadap Anwar Ibrahim. Cuba boleh tengok kan. Kita jangan lupa, kita jangan ingat Hamzah Zainuddin pun ada juga niat di dalam hati sanubari. Dia nak jadi juga ahli parlimen. Dia nak jadi juga Perdana Menteri. Sebab tu dia teguh dengan jawatan ketua pembangkang. Pasal kita pun tahu sebelum ni kalau ketua pembangkang dialah calon Perdana Menteri, tapi dia pun tak berani. Fikir sendiri kan. Kita nampak. Tapi itulah, kita tak perlulah. Kalau boleh keharmonian, pendamaian yang dah ada di dalam kerajaan hari ni. Yang last orang yang menyokong Anwar Ibrahim adalah ahli parlimen Tanjung Karang. Dia ni tahu mana ahli parlimen Tanjung Karang ni duk aibkan Anwar Ibrahim, duk hina Anwar, duduk kritik Anwar kau-kaunya waktu kempen pilihan raya. Sehingga aku kena blok oleh TikTok dah. Akaun aku kena blok dengan ahli parlimen Tanjung Karang. Dan alhamdulillah kan, Allah gerakkan hati dia. Allah macam Allah bagi dia nampak usaha Anwar Ibrahim, tawaran yang diberikan kepada pembangkang. Allah bagi dia nampak, sebab tu dia buat keputusan bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dan sekarang ni pun kalau itulah macam ramai orang kata kalau boleh UMNO isu Najib ni UMNO keluarlah daripada kerajaan. Kalau UMNO keluar pun kerajaan tak tumbang. Kerajaan terus boleh menjadi kerajaan. Sokongan pun masih ada terhadap Anwar Ibrahim. Tapi inilah, siapa-siapa yang menguntungkan dia, siapa-siapa yang ada kepentingan macam di dalam kerajaan, ketua-ketua bahagian dapat lagi apa jawatan apa-apa ataupun lantikan apa-apa, dia akan bersama dengan kerajaan lah. Yang mana ketua-ketua bahagian ke apa exco ke apa, dia tak dapat jawatan, tu yang dia duduk meroyan tu. Keluarlah daripada sokong Anwar Ibrahim, keluarlah daripada kerajaan perpaduan. Sebab apa tiba-tiba? Sebab apa? Sebab Najib.
Allah. Awak hang nak ni Najib ni diampunkan 10 kali. Kalau 10 pertuduhan kan macam dia dapati bersalah. Awak hang nak 10 kali Najib diampunkan. Ingat Agung tu kawan-kawan kita ke apa? Jadi tak apalah. Kita nantikanlah. Dan kekayaan Taib Mahmud, kekayaan dia tu memang luar biasa lah. Aku dah buat video, hampa boleh masuk dekat senarai aku dah buat video soal Taib Mahmud dan aku bawakan berkongsi dengan hampa kekayaan yang luar biasa. Dan aku akan buat nanti lagi satu video untuk aku berkongsi dengan hampa betapa besar dan besarnya tanah yang dimiliki oleh Taib Mahmud. Aku ada tengok pengiraan yang dibuat oleh seseorang ni, tanah yang dimiliki oleh Taib Mahmud boleh berapa ratus biji banglo. Tak apalah, nanti kita jumpa untuk video yang akan datang. Ini perkongsian aku bersama dengan Cakap Hub. Aku berpuas hati perkongsian mereka dan aku huraikan satu persatu mereka punya setiap tajuk yang mereka bawa. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang hampa masih menonton, mendengar sehingga akhir ni. Aku harapkan hampa tolong subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.